Okay, kita tengok dulu macam manakah visualnya, macam manakah audionya, macam manakah semuanya, sempurna ke tidak dan sebagainya. Sekejap, cek dulu sekejap, sambil-sambil cek tu, korang boleh keep sharing. Waalaikumsalam Muhammad Syaifullah. Apa nama page ni? Alright, okay, bagi mereka yang dah pun bersama, kalau boleh cek dulu semua okey, sempurna, audionya okey. Okey audio. Okey, audionya okey. Audio okey kan? Alright, thank you. Baik, apa kata keep sharing dulu? Keep sharing dulu. Dan bolehlah ajak ramai-ramai masuk. Saya pun tengah keep sharing. So korang pun sempatlah juga untuk nak keep sharing. Keep sharing dulu ke semua tempat yang korang tahu, yang korang ada, yang korang boleh share. Saya tengah tekan share ni. Saya tekan je share ni. Tekan share sana sini nak bagi ramai orang dapat bersama pada malam ini. Kurang-kurang boleh juga ramai-ramai untuk bersama kita pada malam ni kan. So tekan sekejap, ambil masa lebih kurang dalam 2-3 minit. Apa salahnya kan? Dalam seminit 2 untuk keep sharing supaya ramai orang boleh bersama pada malam ini. Alright. Tekan. Saya tengah tekan je. Saya tekan je ni. Tekan. Bukan apa. Kita nak ramai orang yang bersama dan ramai orang dapat manfaatnya, kan? Betul tak? Betul tak? Right. Waalaikumsalam Arafika. Thank you. Najib Extreme, Nur Azlina. Thank you. Admin and group pencerita. Ya, thank you. Saya tengah tekan lagi ni. Tekan saja. Mana sempat tekan. Kan? Sebab kalau ramai orang bersama kita, seronok sikit sembang. Topik hari ni pun topik yang bersifat masyarakat, bersifat orang ramai, kan? Jadi apa salahnya kita bagi ramai-ramai masuk, ramai-ramai dapat bersama pada malam ini, kan? Saya tekan je ni. Saya tekan. Nampak saya buat ni? Saya tekan. Alright, lagi 2 tekan kot. Okey, ya, waalaikumsalam Ismail Zulkifli, Azmi Osman, Nur Ashikin, Zubairi Junus. Waalaikumsalam. Baju lawa, baju gayung. Anak gayung, anak Melayu. Pantang dicabar, pantang diseru. Lama. Pantun sudah keluar. Okey, alright lah kot. Dah tekan dah tu. Manalah tahu kalau ada rezekinya, ramailah orang bersama dengan saya. Kalau tak ada rezekinya, apa nak dibuat, kan? Okey. Dia tak boleh pergi ke page ke? Dia tak boleh sharing tu page Alamak, bosan dah menatang ni. Tak apalah. Alright, baik. Assalamualaikum kembali. Okey, abaikan. Saya dah pun sharing ke lebih kurang dalam 12 grup. Mampu. Okey. Mampu orang marah kan. Merata-rata engkau share kan. Tapi tak apa. Yang pentingnya kita nak ramai-ramai untuk bersama kita pada malam ni. Baik, Assalamualaikum kembali Nora Putri, Zefri Osman. Siapa lagi ni? Satar, Abang Satar. Waalaikumsalam Abang Satar. Orang semenyih kita Asmawati Cak. Waalaikumsalam kembali. Siapa lagi yang bersama kita? Ismail Zulkifli. Thank you cikgu mention nama. Kalau nampak nama saya akan sebut nama. Kadang-kadang saya termiss lah. Terlampau laju sangat. Kadang-kadang dia terlampau kan. Prima Nadan Prime. Thank you. Tabik lah Prima Nadan. I salute you. Antara yang saya nampak ada pada setiap malam. Ya, Pak Long, Dolgana, salam kopi Dolgana. Saya duk geram lah, Dolgana ni. Dolgona ni. Saya dah order dia punya tempat brewer tu, ya, tempat nak bagi dia dapat keluar buih tu. Tak sampai-sampai lagi. Geram betul lah. Ismail Zulkifli, cikgu angkat tag wartawan. Kebetulan hari ni, tag wartawan sebelah saya. Ya, I am from media. I am Azrul from media. Media NSTP Group, Media Prima. Jadi sharing yang berdasarkan pengalaman pengamatan seorang petugas media. Kebetulan hari ni saya ada buat satu tinjauan tentang kadar kepatuhan dan bagaimana orang kita mematuhi norma. Norma kan normal lah. Ada orang kata normal, ada orang kata norma. Saya baca dalam kamus dewan, norma bermaksud kaedah. Kalau ikutnya, that's mean norma baru lah, kaedah baru dalam kehidupan kan. Normal tu kebiasaan. Sama lah kot, bolehlah pakai kebiasaan normal is kebiasaan. So kebiasaan baru. Bolehlah. Norma baru is kaedah baru. So dua-dua tu kira halal lah. Baik. Ya.
Aik, mic dah tukar? Mana mic tukar? Mic sama lah. Saya tak pernah tukar mic ni. Mic favourite saya daripada zaman dah 3 tahun mic ni dengan saya ni. Ya, Brian Fernandes. Hello. Baik, sebelum kita pergi kepada topik yang lebih panjang lebar, jom kita belanja dulu. Saya nak belanja korang sekejap aja. Belanja lagu. Lagu ni tuan-tuan, mungkin ada yang dah pernah tengok, ada yang dah pernah pun bersama dengan pencerita sebelum ni, dah tengok lagu, dah pernah menonton lagu daripada tim kami sendiri. Anak-anak media prima ataupun yang bekerja dekat unit multimedia, tim-tim yang bersama dengan saya bersama dengan mereka menghasilkan video klip ni. Video klip ni nyanyian kami, suara saya pun ada tapi saya tak nampak muka. Suara saya pun ada. Lepas tu dihasilkan oleh producer daripada tim NSTP Group. Jom kita layan. Tajuk dia siap-siap nak raya. Raya lagi kan? Raya sebulan. Raya sebulan. Alright, jom belanja lagu ni. Let's go, baby. Itulah dia, selesai dah lagu ni. Sajalah belanja sekejap. Lama saya dah tak buka lagu kan. Lama sangat tak buka lagu. Jadi malam ni kita buka lagu sajalah, nak bagi happening, nak bagi dia punya mood datang balik mood raya kan. Buat kata orang tu dulu kalau kita tahun-tahun sebelum ni, kalau raya ni sebulan. Walaupun orang kata sebenarnya raya ni taklah sampai sebulan, tapi orang sebulan belasah. Tapi sekarang ni memandangkan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat, tak boleh ke mana-mana, tak boleh nak meraihkan sangat-sangat, mengunjung pun sehari je. Hari ni Hari Gawai. Selamat Hari Gawai kepada mereka yang di Sarawak. Selamat Hari Gawai. Selamat meraihkan Hari Gawai, tapi satu hari aja boleh diraihkan. Besok tak boleh dah. Sama dengan sambutan Aidilfitri. Satu hari je boleh kunjung-mengunjung. Walaupun sampai raya keempat masih ada orang disaman, masih ada orang dikenakan kompaun kerana kesalahan mengunjung di Aidilfitri. Sampai raya keempat masih ada orang kena saman. Tak puas-puas dia orang ni beraya kan. Okeylah, baik tuan-tuan. Assalamualaikum kembali. Waalaikumsalam kepada mereka yang telah pun bersama dengan saya pada malam ni. Baik, Akmal dah halam. Bapak clear. Bapak siapa yang clear? Alright. Baik, jom. Tanpa melengahkan masa, tanpa membuang masa, tanpa mengundurkan masa, jom kita pergi tengok kepada data hari ini. Data 1 Jun 2020, hari yang ke-29. Hari yang ke-29 PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Lagi 8 hari, lebih kurang seminggu lagi akan tamat PKPB. Dan persoalannya adakah PKPB akan bersambung sekali lagi? Akan bersambung lagi. Itu persoalannya. Tapi tuan-tuan, sebelum saya menjawab persoalan itu, sebelum saya membuat satu hipotesis, satu jangkaan, saya nak ajak korang bersama dengan data hari ini. Tuan-tuan, 1 Jun 2020, 51 kes pulih kembali meningkat berbanding dengan semalam. Semalam 23 kes pulih, hari ini meningkat kepada 51 kes pulih. Tapi kena ingat, saya menjangkakan, saya meramalkan dalam tempoh 1 minggu ini kes pulih akan meningkat dan stabil. Kerana apa? Kerana Kementerian sudah pun melaksanakan kaedah 14 hari sahaja. 14 hari sahaja dalam wad COVID-19, kecuali bagi mereka yang ada implikasi lain. Bermaksud positif lagi ke, kalau selepas 13 hari dibuat swab test, kalau positif sekalipun, hari yang ke-14 mereka boleh discharge, boleh keluar dari wad. Malah daripada apa yang saya faham, tidak perlu dikuarantin lagi, boleh terus balik ke rumah. Jadi, satunya, kes positif akan meningkat. Yang kedua, kos dalam mengendalikan pesakit COVID-19 akan menurun. So, itulah antara mungkin satu yang berita baik kepada petugas-petugas KKM sendiri dalam mengendalikan kes COVID-19. Baik, menjadikan 6,404 kes pulih keseluruhan. Tuan-tuan, meningkat kepada 81.5%. Kes positif kembali meningkat ke angka 80% ke atas. Kita pernah rasa risau apabila 3 hari lepas dia menurun kepada 79. Kita sering melihat dia mendaki. Tapi dengan satu gangguan yang berlaku di depoh tahanan imigresen membuatkan kes pulih semakin merosot, semakin menurun
peratusan dia. Tapi kita dapat lihat kes di depo tahanan imigresen juga sudah berkurangan. Malah tidak ada kes baru. Ini kerana keempat-empat DTI yang disaring sudah pun selesai semua saringannya dan tidak ada lagi pending case, tuan-tuan. Baik, sambung tuan-tuan. Sambung. 38 kes baru hari ini. 38 kes baru hari ini. 26 daripadanya ialah kes import. 12 lagi kes penularan dalam tempatan. Kes penularan dalam negara. 6 warga asing, 6 warga Malaysia. Baik, kita skip dulu dengan angka ini. Sebab ada penerangan, ada satu rumusan yang saya boleh nak kongsikan. Baik tuan-tuan, menjadikan kes kumulatif, kes total dalam negara kita mencecah 7,857 kes keseluruhan. Dan kes kebolehjangkitan ataupun kes aktif yang boleh berjangkit dengan orang ialah menurun kepada 1,338 kes. Dah semakin baik. Tapi seperti apa yang saya pernah sebut sebelum ini, sebelum ini pada awal Mei saya menjangkakan kes kadar kebolehjangkitan akan berada di bawah angka 1,000 pada penghujung Mei. Tapi saya tersilap, saya terkilaf, saya gagal dalam membuat hipotesis kerana diganggu dengan kes depoh tahanan imigresen. Baik tuan-tuan. 8 sedang dirawat di ICU, manakala 2 memerlukan bantuan pernafasan. Tidak ada. Hari ke-10 berturut-turut, tuan-tuan. Announcement, tuan-tuan. Hari ke-10 berturut-turut tidak ada kes kematian baharu dicatatkan dalam Malaysia. 10 hari berturut-turut menjadikan kekal dengan 115 kes kematian keseluruhan ataupun 1.46%. Selesai berkenaan dengan nombor. Tapi jom kita pergi kepada rumusan sidang media KKM pada hari ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya tak perlu sentuh banyak pasal kluster Seri Petaling kerana tidak ada kes baru. Kekal dengan 3,373 kes positif. 407 madrasah, 696 kes positif. 391 pasar, 271 positif. 320 pusat warga emas, 26 positif. Dan kes import hari ini meningkat kepada 26 kes baru. Hari ini antara kes import yang paling ramai saya kira. Antara yang ramai 26 kes positif menjadikan jumlah dia 508 kes positif melibatkan warga Malaysia yang pulang ke negara. Tuan-tuan, sambung. Daripada 35,811 sampel. Banyak. Jap, saya tengok jap. Banyak. Saya buka jap. Okey. Saya lupa nak tengok benda ni, apa nama tadi. Saya nak buat satu perbandingan sekejap. Kes warga asing. Okey, warga asing. Warga asing. Tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan. Kita di Malaysia telah membuat 560,738 test. Swab test. 30 Mana tadi? Yalah, hilang lah. Okey, warga asing. Mana tadi warga asing? 35,811 ialah warga asing. So agak tinggi juga kos, agak tinggi juga sampel yang dibuat terhadap warga asing, tuan-tuan. Melibatkan 35,811 sampel melibatkan warga asing dan 2,014 daripada mereka positif. Dan ini menunjukkan daripada 7,857 kes keseluruhan dalam negara, 2,014 daripada mereka ialah warga asing. 2/7. Agak tinggi, tuan-tuan. Agak tinggi melibatkan warga asing. Kalau kita nak ambil kira dari segi populasi, bukan populasi, dari segi
jumlah warga asing dalam negara, kes yang melibatkan warga asing ini agak tinggi. Bagi saya lah, agak tinggi. Baik tuan, sambung. Kes di DTI ataupun Depoh Tahanan Immigration tidak perlu kita ulas lagi kerana semua orang tahu tidak ada penambahan kes baru melibatkan 4 DTI Bukit Jalil, DTI Semenyih, DTI Sepang dan DTI sementara di Putrajaya. Okey, paling tinggi ialah di DTI Bukit Jalil, iaitu seramai 283 orang yang positif. Tuan-tuan, sambung bawah lagi, kluster yang telah pun tamat pemantauan dia, iaitu melebihi 28 hari tanpa kes baru. Okey, kluster Madrasah Air, Merbau Jasin, kluster Kampung Baru dan kluster Melayan Mansion. So tidak ada lagi kes baru selepas 28 hari, menjadikan kluster ini telah pun tamat pemantauannya. Okey, and then pergi ke bawah lagi, ada kluster yang hari ini disebut, iaitu kluster Pangsapuri Ceras. Kluster bukanlah baru, sebab apa? Ini kluster yang baru disebut. Dia bukan new cluster. Sebab apa? Sebab kluster ini sudah ada kes sebelum ini. Tapi hari ini ada 3 kes baru dan menjadikan dia 6 orang total. Meletakkan dia sebagai kluster Pangsapuri Ceras. Tadi ramai orang yang bertanya, di manakah Pangsapuri ini? Saya tidak mahu mengesahkan apa-apa, tapi dalam grup Telegram, Telegram dari wartawan, grup Telegram kami ada dikongsikan satu keratan surat yang menunjukkan di manakah lokasi Pangsapuri di Ceras itu. Saya tak mahu sahkan apa-apa, tapi saya dapat baca satu perkongsian. Dewa tengah seronok. Satu perkongsian dalam grup Telegram pencerita yang ada dikongsikan di manakah lokasi tepat tentang Pangsapuri itu. Alright, sambung tuan-tuan, sambung. Okey, and then tuan-tuan, kluster syarikat pembersihan Kuala Langat dan Seremban ada 2 kes baru, Pudu 1 kes baru. Lama Pudu ni. Pudu ni agak lama juga kluster Pudu ni, dan hampir setiap 2-3 hari sekali ada new case, dan pastinya melibatkan warga asing. Okey, and then tuan-tuan, tak ada apa-apa yang lain. RTK ataupun Antigen Rapid Test Kit 5,780 ujian yang menggunakan RTK antigen, 56 kes positif melibatkan mereka yang diuji menggunakan RTK antigen. Tak banyak, sekitar 1, berapa persen. Sekitar 1%. Hanya sekitar 1%. Okey. And then tadi ada wartawan tanya. Saya puji apa yang kementerian buat. Sebenarnya kita patut rasa bangga dengan apa yang dibuat oleh pihak KKM. Kerana strategi yang digunakan oleh KKM ketika ini ialah memfokuskan zon-zon yang berisiko tinggi. Red zone, zon-zon yang panas, zon-zon yang high risk area. Dan tadi wartawan tanya, melibatkan 3 lokasi di Pahang yang dikesan ada new cluster di Pahang semalam. Dan wartawan tanya, apakah strategi ataupun apakah metod yang digunakan oleh kementerian untuk membuat ujian secara rawak di mana-mana lokasi yang mereka nak buat. Jadi jawapan yang diberikan, saya amat suka dengan jawapan yang diberikan oleh Ketua Pengarah KKM, iaitu jika ada mana-mana lokasi yang kementerian rasa berisiko tinggi dan perlunya satu ujian secara rambang, secara rawak dibuat, maka kementerian akan turun padang. Malah jika ada satu kes saja yang dikesan berlaku dalam mana-mana lokaliti, dalam mana-mana area, dalam mana-mana building, kementerian akan segera melaksanakan ujian secara sepenuhnya, secara wajib bagi semua mereka yang terlibat dalam lokasi itu. Seperti apa yang berlaku di penjara Sungai Buloh. Satu kes melibatkan banduan warga asing yang sebenarnya telah pun dibebaskan pada 13 Mac. You all try bayangkan. 13 Mac. Okey, 13 Mac dia dibebaskan. Mana tadi ya? Saya double check balik, double confirm balik. Ya, dia dibebaskan pada 13 Mac dan dipindahkan ke Depoh Tahanan Immigration di Semenyih. Namun, apabila dia tergolong
Dia tergolong dalam golongan mereka yang positif COVID-19 di depoh tahanan immigration Semenyih. Satu usaha yang saya kira amat dipuji apabila kementerian buat tracing sampai ke tempat yang lama dia tinggal. Sedangkan 13 Mac dia dah keluar tau. Tuan-tuan kena faham. Dia dah keluar penjara 13 Mac. Bermaksud sudah begitu lama tempoh yang ditinggalkan oleh banduan ini, keluar penjara, masuk DTI Semenyih. Tempoh yang panjang. Tapi betapa smart dan betapa prihatinnya pihak KKM apabila mereka ini membuat contact tracing sampai ke tempat lama dia tinggal, iaitu di penjara Sungai Buloh, menyebabkan 700 petugas-petugas di penjara dan 800 banduan diuji. Salute. This is the best yang kementerian buat. Saya puji apa yang kementerian buat kerana dia menggunakan kaedah yang very smart. Maksudnya tak perlu nak buat ujian secara rawak kepada seluruh penduduk negara, tapi kementerian bagi jaminan. Ini yang saya nak dan ini yang ramai orang nak. Maksudnya tak apa, kita tak mampu untuk buat saringan kepada semua penduduk Malaysia. Yes, I know that. Kita realise kemampuan kita. 32 juta penduduk Malaysia. Mana kemampuan kita untuk nak buat sampel kepada 32 juta penduduk Malaysia. Sedangkan makmal kita hanya mampu menguji sebanyak 30,000 sahaja sampel sehari. Sedangkan swab test ataupun PCR test menggunakan kos yang sangat tinggi, tuan-tuan. Kalau nak buat sendiri dekat swasta pun melibatkan kos antara 300.5 sampai 700.5. Dan kalau nak menggunakan RTK antigen pula hanya ada stok yang sampai pada kita dalam sekitar 200,000 saja. So kita tak ada kemampuan. Kita mengakulah, senang cakap, kita mengaku yang kita memang tak mampu untuk nak menguji semua penduduk Malaysia. Kalau diuji sekalipun, belum pasti dia tepat. Kalau kita uji hari ini, dia clear, dia negatif. Tak tahu, mungkin next week dia kena pula. Mampu nak uji setiap minggu kan. Jadi saya amat puji dengan apa yang kementerian buat, iaitu dia fokus apabila ada new case, apabila ada kes baru, semua orang dalam zon, dalam lokaliti itu akan diuji. This is the best method yang kementerian buat. Ini jaminan yang kita nak. Bermaksud, kalau selepas ini, apabila PKP telah tamat, semua orang sudah pun bebas, semua sektor dibuka semula, sekolah-sekolah telah pun dibuka semula, tapi COVID-19 tidak akan selesai. COVID-19 tidak akan tamat, tuan-tuan. COVID-19 tidak akan tamat sekurang-kurangnya 2 tahun lagi. So, adakah kita nak duduk dalam PKP sampai 2 tahun? Tidak. Tapi dengan jaminan, dengan kemampuan kementerian untuk memastikan asal ada kes, PAM uji. Ada kes, PAM uji. Ada kes, PAM uji. That's the good yang kementerian buat. Okey? Itu saya nak puji, bagi kredit kepada kementerian. Alright. Sambung, tuan-tuan, sambung. Okey. And then, tuan-tuan, tadi KKM mengatakan bahawa besok akan dibincangkan, akan dibentangkan SOP berkenaan pembukaan taska. Kenapa pentingnya isu taska, tuan-tuan? Saya tidak boleh tidak untuk menafikan. Saya tak boleh menafikan yang selepas 9 Jun, bermula 10 Jun, akan lebih banyak sektor yang akan dibuka semula. Akan lebih banyak. Termasuklah kemungkinan sekolah. Sekolah, sekurang-kurangnya cikgu-cikgu tu dah memang kena pergi office. Dah kena pergi ke pejabat, dah kena pergi sekolah, sekurang-kurangnya bersedia. Sekurang-kurangnya mereka kena pergi sekolah bersedia dengan facility, bersedia dengan kemudahan, bersedia dengan struktur, bersedia dengan segala SOP yang mereka kena buat. Bermaksud, saya percaya 10 Jun banyak sektor akan dibuka, banyak pekerjaan yang akan bermula. Jadi, nak ataupun tidak, kita tak boleh nak menafikan kepentingan taska dibuka semula. Tapi, tuan-tuan, kita nak berdebat, kita nak berhujah, kita nak marah,
kita nak kata, buka. Biarlah pada semua orang kena. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Sebab dalam keadaan ketika ini, dalam keadaan kita tengah sudah menghampiri 3 bulan. 3 bulan dalam PKP. 3 bulan dalam keadaan yang ekonomi kita disekat, banyak orang yang tak boleh bekerja, banyak orang yang hilang sumber pendapatan. Kita tak boleh lagi untuk sampai bila pun asyik mengatakan tutup. Cuma sekarang tuan-tuan, saya akan sharekan lepas ni bagaimanakah yang mereka sedang buat, dan sebenarnya segala SOP yang dibuat oleh pihak kementerian, pihak MKN ialah the best SOP yang kita boleh katakan antara yang the best dalam dunia. Antara yang the best dalam dunia. Kita tuan-tuan sedar tak? Sedar tak? Bermula dengan PKP yang pertama pada 18 Mac. Okey? 18 Mac. Kita rasa amat terkurung. Kita rasa macam seakan-akan macam tidak mampu untuk nak ke mana-mana. Takut. Nak keluar rumah nampak macam saya time tu, saya ni media. Angkat balik, saya media. Alamak kau. Okey. Saya ni, mujurlah saya ni media frontliner yang boleh bergerak ke sana sini. Saya boleh selamba angkat tag media ni, lalu semua roadblock dengan mudah. Okey, fine. 18 Mac. Saya memandu dalam keadaan yang memang sangat heaven. Saya tak pernah mengalami situasi memandu dengan cukup selesa macam bawa kereta dekat highway baru buat. Yang kosong lengang menuju ke KL. Tak kira masa. 9 pagi, 10 pagi, 11 pagi, saya redah je. So, kita dapat bayangkan, pada 18 Mac itu, semua keadaan macam satu Malaysia seperti bagai dilanda todak. Sunyi sepi. Orang semua menyorok dalam rumah. Sektor-sektor ditutup. Saya bawa kereta tengok kiri kanan, semua kedai tutup. So time tu tuan-tuan, betapa kita merasakan kita betul-betul dikurung. So kemudian apabila PKP dilonggarkan, belum lagi PKPB apabila PKP mula dilonggarkan dengan memberi peluang kepada lebih banyak sektor untuk beroperasi, time tu semua orang bash. Saya pun antara yang bash. Saya pun antara yang belasah. Apalah kementerian, apalah kerajaan, apalah Azmin Ali, bla bla bla. Kita bantai semua orang. Saya pun bantai. Tapi tuan-tuan sedar tak? Apabila ekonomi dibuka time tu, kita nampak pergerakan sudah mula aktif. Dan kita nampak macam orang sudah mula hidup. Dan tapi time tu kes COVID-19 tak meningkat. Unjuran yang dibuat oleh kementerian masih lagi berada pada fasa yang cantik. Dan apabila Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dibuat pada hujung April, okey, dibuat pada hujung April. Time tu tuan-tuan, hujung April ke? Ya, hujung April. Time tu tuan-tuan, masa itu lebih banyak sektor dibuka dan lebih banyak kelonggaran diberikan. Dan sekarang tuan, sekarang ni ramai yang kata, cikgu, kami tak nampak pun macam kita ni sedang dalam tempoh perintah kawalan. Kami tak nampak pun kita ni macam dalam tempoh PKP. Kita rasa macam tak ada apa pun. Ya, betul. Kita sedawa besar tadi makan angka. Sedawa lagi. Saya pergi ke mana-mana tuan, sekarang ni, saya tak rasa macam dalam PKP pun. Tapi sebenarnya memang ada PKP. Maksudnya, Perintah Kawalan Pergerakan yang bersyarat. Kita hidup dalam SOP. Kita hidup dalam norma baharu. Tanpa sedar, daripada terkurung, kita sudah mula rasa macam sedikit bebas. Thank you. PKPB baru berkuasa pada 10 Mei. Alright. Bermula 10 Mei. Baik. Kita sudah mula rasa sedikit bebas. Kita dah mula rasa macam saya tak nampak macam PKP. Saya rasa macam segala-galanya seperti sedia kala. Cuma kita hidup dalam SOP. Hidup dalam norma baru. Dan kita boleh hidup. Kita boleh survive. Kita boleh bergerak sana sini. Kita boleh selesa. Dan kes COVID-19 juga tidak mendadak. Ini bermaksud, inilah yang menunjukkan strategi oleh pihak kementerian sukses.
Saya puji. Bagi sekali lagi. Bermaksud tuan-tuan, apa yang kementerian, apa yang kerajaan buat ialah pendekatan yang paling bijak, yang paling baik. Kita tidak rasa macam satu penjara yang dikurung. Bila dibuka, semua perong bebas. Tak. Kita buka secara perlahan. Kita buka sikit. Kita buat yang very, very soft landing. So, bagi saya, this is very good. Korang nak setuju ke, korang nak bantah ke, terpulang. Bagi saya, pada pengalaman saya mengamati apa yang saya rasa, korang mungkin tak rasa semua orang, saya rasa. Saya melalui PKP, saya bebas bergerak, tuan-tuan. That's why saya merasai, saya melihat, saya observe, saya melihat. Saya pergi ke banyak tempat, saya redah masuk banyak lokasi, saya jumpa dengan ramai orang. Saya dapat melihat perubahan yang berlaku secara berperingkat ini membuatkan orang tak rasa macam terkejut. Tiba-tiba dia dah nampak macam come back to normal. Tapi kes terkawal. That's good. Baik tuan-tuan. Saya tadi dah sentuh pasal Sungai Buloh. Last but not least, yang terakhir tuan, yang terakhir dalam data kementerian. Kementerian masih belum dapat merumuskan apa-apa berkenaan dengan kluster Aidilfitri. Jangan salah faham. Ramai yang kata, nampak tak kes ni, nampak tak? Jangan sekadar simply sembrono bagi persepsi yang negatif atau positif. Ramai yang kata, tengok, tak ada apa pun. Raya dah selesai, tak ada kes yang naik pun, kes biasa saja. Silap. Sebab segala-gala kes yang berlaku daripada satu tarikh hanya akan dapat dikesan selepas sekurang-kurangnya 2 minggu. 2 minggu baru akan dapat lihat adakah ada spark kes, adakah ada kes yang mencanak naik. So, kalau wujud kluster Aidilfitri, ia akan wujud pada sekurang-kurangnya minggu hadapan. Bukan sekarang. Tak nampak lagi. COVID-19 bukan hari ni kena terus nampak. That's why dia ada incubation period. Bukan hari ni kena terus nampak. Tak, bukan hari ni dia jangkit, terus nampak, esok terus masuk ward. Tak ada. That's why saya tak boleh nak kata yang Aidilfitri selamat tanpa memberi sebarang masalah kepada kes-kes baru. Tidak. Dan kes-kes yang mendadak naik sekarang juga bukan sebab Aidilfitri. Ramai yang kata, nampak korang ni asyik nak menyalah je. Asyik nak menyalahkan saja kementerian. Bukanlah korang. Orang-orang di luar sana. Asyik nak menyalah je. Cubalah cari benda yang positif sikit. Ramai yang kata, tengok, bagi lagi orang balik kampung, bagi lagi orang beraya, bagi lagi ni, nampak tak kes naik. Baca data tak? Baca ke tidak data yang ada? Data tu jelas menunjukkan itu bukan kes melibatkan warga tempatan. Bukan melibatkan orang Melayu yang pergi beraya. Bukan melibatkan orang Melayu yang bersalam-salaman. Tidak. Itu melibatkan depoh tahanan immigration. To be clear, cubalah mengasingkan, cubalah jadi orang yang melihat data. Cubalah mengasingkan case by case. Saya tak kata kes depoh tahanan immigration tak bahaya. Saya tak mengatakan, tak apalah, itu kes warga asing. Tidak. Cuma saya kata itu bukan merujuk kepada kes jangkitan kerana Aidilfitri. Tapi saya pernah sebut dalam live saya sebelum ini, kes jangkitan di depoh tahanan immigration juga merisaukan kerana ia mungkin berlaku di luar DTI, bukan dalam DTI. So kerana kerisauan itu, saya merasakan yang bahawa jangkitan COVID-19 yang melibatkan DTI mungkin berlaku kerana di luar lagi. Kalau berlaku dari luar, menunjukkan penularan dalam negara, penularan dalam komuniti juga mungkin agak merisaukan. Faham tak? Saya duk ulang-ulang ni. So, kenalah faham. Jangan simply kata, nampak tak kementerian, nampak tak? Asyik nak menyalah je kerjanya. Cuba melihat kepada perbandingan, pengasingan setiap kes-kes ni, tuan-tuan. Baik, tapi merujuk kepada statement oleh KKM. Hari ini, saya petik satu. Mungkin orang tak perasan.
Saya perasan sangat-sangat dengan apa yang diucapkan, yang dilafazkan, yang dituturkan oleh Datuk Nor Hisham. Jarang sangat-sangat saya dengar dia sebut macam ni. Tuan-tuan, hari ni Datuk Nor Hisham dalam ucapan awal dia bagi tahu, ya, kita sedang bertungkus lumus, sedang berdepan dengan satu risiko besar jangkitan melibatkan warga asing. Walau bagaimanapun, janganlah mendiskriminasikan warga asing. Itu permintaan daripada Datuk Nor Hisham, daripada KKM. Jangan mendiskriminasikan warga asing. Bukan saya kata, dia yang kata. Jangan diskriminasikan mereka kerana mereka juga berperanan kepada ekonomi negara. Okey, fine. Tapi tuan-tuan, dalam masa yang sama, Datuk Nor Hisham mengatakan kerisauan tentang peningkatan kes yang sangat-sangat mencanak-canak dalam melibatkan warga asing. Dan satu ucapan dia yang sangat menarik perhatian saya. Dia kata apa? Kes yang melibatkan warga tempatan tidak banyak. Unjuran, tuan-tuan, kalau korang dapat tengok graf yang dikongsikan, graf tentang unjuran kes COVID-19 di Malaysia, kita sekarang ni, kalau kita ambil kira kes yang melibatkan anak jati Malaysia, warga tempatan, unjuran berada di bawah garis yang kementerian pernah buat. Bermaksud, kalau ambil kira warga tempatan, kita dianggap sukses, kita dianggap semakin selamat. Tapi petik ayat kedua Datuk Nor Hisham, dia kata, walau bagaimanapun, kes-kes yang melibatkan warga asing jangan diketepikan. Sebab dia merujuk kepada soalan adakah PKPB akan ditamatkan. Dia kata, selagi mana kalau angka jangkitan dalam Malaysia kekal kepada dua angka yang rendah. Dua angka ni kena faham, bukan dua angka yang 99, bukan 88. Dua angka yang rendah, maksudnya 12, 10, 15, itu maksudnya dua angka yang rendah. Ataupun satu angka. Kalau kes jangkitan baru dalam Malaysia kekal berada pada dua angka yang rendah ataupun satu angka, kita mungkin bukan boleh menamatkan. KKM mungkin boleh mencadangkan kepada MKN untuk membuka lebih banyak sektor. Ini menjawab kepada persoalan kita bahawa PKPB tidak akan ditamatkan pada 9 Jun. PKPB akan bersambung, tapi dengan beberapa sektor akan dibuka. Dan lebih banyak lagi aktiviti akan dibenarkan. Tapi, saya ulang balik statement dia, jangan memandang hanya kepada angka jangkitan melibatkan warga tempatan, kerana warga asing yang dijangkiti COVID-19, kecuali dalam DTI, warga asing luar ni, warga asing lain juga, mereka berada dalam komuniti. Mereka juga sama seperti kita. Apa yang saya sebut sebelum ini, saya dah pernah ulas dalam saya punya live sebelum ini, bahawa mereka yang warga asing ni juga berada bersama dengan kita. Mereka berada dengan kita. Mereka juga pergi kedai yang sama. Mereka juga pergi ke pasar raya yang sama. Mereka juga menggunakan jalan raya yang sama. Mereka juga menggunakan lorong yang sama, tandas yang sama. Okey, pam minyak yang sama. Kadang-kadang mungkin gelas yang kita gunakan untuk minum air di kedai mamak juga pernah digunakan oleh warga asing. Tak payah, lebih detail lagi tempat saya minum ni. Ni, saya minum ni. Tempat bibir saya melekap ni juga mungkin pernah melekap bibir warga asing di mamak yang sama. So, mereka juga dalam komuniti. Jadi apabila mereka dalam komuniti, dalam komuniti bermaksud mereka juga berpotensi untuk menjangkiti warga Malaysia yang lain sama seperti orang lain. Malah tuan-tuan, semalam saya pergi ke satu kedai dekat Kajang. Masyarakat kita dia orang ni alert. Seorang orang Cina, dia nampak saya. Saya tak sangka tau, dia nampak saya. Dia kata, "Abang, ini malam tak ada live ke?" Saya kata, "Live? Awak tengok ke live saya?"
Saya tengok lah. Oh, iya ke? Saya kata, iya ke? And then dia kata, abang, saya tak rasa PKP, saya tak rasa kita sudah selamat lah. Saya kata, apa pasal? Yalah, sebab kita cuma buat test dalam dalam cluster, dalam red zone area. Kita tak ada buat test secara overall. So, saya rasa dekat luar masih ramai lagi yang positif. Kau, pandai dia cakap, Saya kata kat dia, are you sure? Yeah, I'm sure. Sebab saya tengok kalau kita buat lebih banyak sampel, confirm ramai kena. Oh. Saya kata, okay, betul. Saya agree. Saya setuju dengan awak. Sebab ada bukti dengan tiga ujian rambang, ujian rawak dibuat di Pahang, confirm. Tiga-tiga tempat kena. Kan? So, okay tuan. Tapi tuan, come back kepada isunya tuan. Once bercakap pasal warga asing, bagi saya masa sekejap dalam lebih kurang 4 ke 5 minit. Bagi fokus sekejap. Tuan-tuan, hari ini saya buat satu tinjauan ke sekitar kawasan Kajang, Sungai Long, Sarjana Impian. Saya buat tajuk pasal tiada masalah mengamalkan norma baru. Yes, saya puji orang Malaysia yang sangat-sangat prihatin, yang betul-betul boleh follow tu. Diorang follow. Orang Malaysia tuan-tuan, saya nampak dah biasa dah. Dah tak heran. Saya tak rimas, saya dah mula tak rasa rimas pakai mask. Walaupun peluh-peluh saya dah mula tak heran. Saya dah rasa macam mask is satu daripada pakaian saya sebagai pakaian harian. Saya pakai hari-hari. Saya rasa selesa. Saya dah rasa macam tak rasa pelik kena beratur, kena isi nama, kena scan. So orang Malaysia ni dia rasa macam this is our new norm. Yang semua orang sudah boleh absorb, sudah mula terima. Saya puji orang Malaysia. Saya pun buatlah tinjauan ke 3-4 tempat. Saya ambil video, saya interview orang, saya tanya orang. Semua orang kata tak ada masalah. Kalau nak lagi lama pun pakai macam ni saya okey. Kalau new norm ni nak sampai setahun pun kami okey. Sebab ini ialah satu protection pada diri kita juga. Jaga kebersihan. Yes, kami okey. Wow. Semua orang rasa macam suka. Rasa macam tak ada masalah. Kami happy dengan apa yang kami buat sekarang. Saya pun mulalah nak puji ni. Mulalah nak rasa macam wow, terbaiklah orang Malaysia. Saya pergi ke Sungai Long. Kononnya di kawasan Bandar Mahkota Ceras. No, bukan Sungai Long, Bandar Mahkota Ceras. Saya pun nak buatlah tinjauan yang sama. Come back isu warga asing. Menyirap darah saya. Rasa macam saya boleh berdiri, tuan-tuan. Dengar tuan-tuan apa yang berlaku. Dalam keadaan saya tengah puji, saya tengah suka, saya tengah seronok, saya tengah salut dengan orang Malaysia. Saya tengah berbangga dengan orang Malaysia. Saya pergi ke Bukit Mahkota Ceras, Bandar Mahkota Ceras. Saya pergi ke sebuah kawasan Tasik taman permainan. Taman riadah di tengah-tengah. Ini bukan taman riadah yang kat luar tau. Taman riadah di tengah-tengah bangunan kedai, rumah kedai. Tengah-tengah tu ada taman riadah. Ada tasik buatan kecil, ada track jogging. Tak besar. Sebesar padang bola mungkin. Lebih kecil. Saya berhenti, saya perhati, Allahu Akbar, na'uzubillah. Penuh. Orang yang sangat ramai, bukan berjoging. Jogging adalah dalam 4-5 orang. Orang Cina kita, orang Cina tempatan. Okey, very good, tak ada masalah. Diorang ni berjoging. Tuan-tuan, di setiap penjuru, di setiap tempat, di setiap buayan, di setiap gelongso, penuh warga asing Myanmar yang duduk dalam keadaan yang memang sangat-sangat crowded. Satu kelompok 10 orang duduk berpeluk-peluk. Ada yang baring macam tempat dia orang. Dia siap boleh baring atas rumput, baring atas simen. Seorang lagi baring sebelah dia main handphone macam rumah dia. Lepas tu okey lagi tuan-tuan. Depan sikit tiga kelompok
3 kelompok sedang memancing dalam tasik buatan yang itu bukan tasik mancing. Itu ialah taman permainan. Itu ialah taman riadah. Dan bukan memancing seorang-seorang. Tuan-tuan, kementerian kata memancing boleh tapi jangan ramai. Aktiviti berkumpulan tak boleh. Itu tak apalah kalau buat di sungai. Ini tasik buatan yang dalam tempat riadah. Taman riadah. Dia memancing ramai-ramai macam ni, 4-5 orang sekaligus, ramai-ramai, happy, berpeluk-peluk, tuan-tuan. Bukan nak bohong, tuan-tuan. Ini orang Myanmar. Penuh. Sini sekelompok, sana sekelompok, sana sekelompok, sana sekelompok. Saya bangun, wallahi tuan-tuan, wallahi. Saya bangun, saya pergi dekat tengah-tengah taman. Saya berdiri pacak, pegang kamera, saya nak ambil gambar semacam, aku hari ni, my focus is pasal orang kita ikut norma. Orang kita ikut norma baharu. So, aku dah mula lari fokus. Kalau aku ambil visual ni, aku punya story dah mula lari. So, aku simpan kamera, saya berdiri pacak, peluk tubuh, tengok kanan kiri. Saya renung diorang, saya tengok diorang, tengok sana. Saya renung. Eyes to eyes contact. Saya rasa macam aku dah mula geram. Aku rasa macam aku ni askar ke polis entah. Dah rasa aku ni askar ke, saya pakai ni lah. Pakai cap ni tadi. Pegang peluk yang tu, saya peluk tubuh dengan kad media saya. Banyak lah. Pakai tag media kan. Pakai tag media, nampak biru ni. Tapi mungkin dia ingat polis kot. Tag biru kan. Saya pacak je ni, berdiri tengok diorang. Saya renung diorang. Tak heran. Diorang renung balik. Diorang tengok saya macam tu lah. Tengok saya. Saya renung diorang lama tau. Dia renung balik. Selamba isap rokok dekat tasik. Itu bukan tasik. Itu memang taman riadah kecil. Macam taman mainan depan rumah kita. Tapi adalah tasik buatan. Boleh memancing. Ramai-ramai. Macam tempat bapak dia. Rare betul. Hei, na'udzubillah. Ini yang orang panggil lahanat ni. Lahanat lahabau ni. Ini bukan luar bandar. Saya tak sangka berlaku di Bukit Mahkota. Saya selama ni sangkakan dekat Selayang, dekat Ulu Langat, dekat Gombak. Rupanya Bukit Mahkota jadi tempat diorang. Saya masuk ke dalam kedai telefon depan taman, tanya dekat orang yang niaga tu, orang yang jual ni. Saya kata diorang ni orang mana? Orang Myanmar. Saya kata memang diorang ni macam ni ke? Dia kata daripada sebelum PKP sampai sekarang diorang tak heran pun. Diorang akan lepak macam ni lah. Engkau PKP ke, PKPB ke macam ni lah. Okay, fine. Aku nak bagi ni sekali. Salah tekan. Nak bagi ni sebenarnya. Kau tunggu esok lusa aku sampai balik. Kali ni aku sampai, aku akan buat cara aku. Biadab. Dia nampak macam dia buat macam tempat dia. Tak, tuan-tuan. Saya rasa macam aku nak marah tak boleh ni. Saya berdiri terpacak, tengok macam ni. Saya berasa macam aku ni kan aku seorang-seorang ni, diorang ramai. Diorang ada. Tuan-tuan, kalau saya hitung dekat 50 orang, tuan. Bukan seorang dua, 50 orang. Wallahi tak bohong, tuan. Ramai. Inilah masalahnya. Bila kita bercakap pasal buat report, tak payah, not end. Tak payah buat report. Saya akan gunakan cara saya. Buat report pun sama je, no point. Saya bagi video, saya buat story, bam, tembak, senang. Tempat tu dia orang memancing. Tak apa. No report. Saya sampai nanti. Buat report pun sia-sia. Saya sampai, buat story, senang, ambil video. Lagi baik. You want to touch me? This is my country. Dah mula mencarut. Dah mula mencarut. Aduh, this is my country. Kurang ajar. Tak, saya teremosi kerana saya first time tengok keadaan tu. Saya terkejut. Saya memang terpana, terpaku seketika. Alamak bahasa. Saya berdiri, saya tengok dia orang macam tu, saya pacak diam. Saya tengok dia orang.
Dia orang nampak saya dalam keadaan yang memang pelik pasal saya the only one orang Melayu yang tengah berdiri. The only one orang Melayu yang tengah berdiri. Tuan-tuan, adalah 2-3 orang Cina, kesian dia orang berjoging. Dia orang nak halau tak boleh. Orang Cina sana pun tak mampu buat apa-apa kerana itu dah memang jadi zon dia orang. Orang Cina hanya boleh berjoging dalam kawasan yang dikelilingi, yang dikawal oleh warga asing. Kurang ajar kau. Kurang ajar. Kurang ajar. Besok lusa, esok tak boleh, esok ada topik lain. Lusa aku sampai. Memang aku nak buat juga. Kurang ajar. Saya masih lagi geram. Sebab apa saya rasa macam aku nak balik ke aku nak pergi? Nak pergi. Saya patah balik pergi dekat kereta, tak cukup. Pergi balik dekat taman, tak best. Rasa macam resah je. Aku nak buat apa ni? First time saya rasa macam saya kalah dengan dia orang. Hey! Tuan-tuan tak percaya, pergi tengok Bukit Mahkota. Pergi tengok. Bersidai, baring, best, peluk-peluk atas rumput. Siap bercumbuan lelaki perempuan. Bukan nak bohong, pergi tengok sendirilah, korang fahamlah. Masyarakat setempat tak mampu buat apa-apa. Amat Mortar. Sana ialah business area. Orang sana memang terpaksa biar je. Sebab mereka Myanmar ni bekerja kat sana. Okey, cimi-cimi report dekat immigration. Tak apa, sabar. Report tak mau, kita buat dulu bagi kena. Kita buat. Kau nak tengok orang gila buat kerja. Okey, kau tengok orang gila buat kerja, kan? Alright, Muhammad Zahir. Alright. Baik tuan, tutup lah cerita pasal parti ni tuan-tuan. Saya dah malas dah sebenarnya. Hari-hari sembang bab parti. Hari-hari sembang bab warga asing. Orang dah mula meluat lah dengan cerita warga asing ni. Orang dah mula macam fed up lah. Dah mula tepu lah otak dengan pasal warga asing tuan-tuan. Kan? Tapi apa nak buat? Isu dia tak pernah habis. Isu dia asyik ada je. Hey, kau mencabar kita orang di bumi kita orang. Ini bumi aku lah. Aduh, dah. Alright. Baik tuan, jom sambung pasal topik hari ni. Tempat dia Bukit Mahkota Ceras. Okey? Dulu sana ada Jasko, tapi dah tutup. Dia buat apa sekarang ni? Dia buat apa? Pasal raya apa? Dulu Jasko, sekarang ni dah tukar nama dah sekarang. Belakang tu. Nak ikut? BMC Mall lah, BMC Mall. Bukit Mahkota Ceras, BMC Mall. Sebelah BMC Mall. Korang pergi tengok lah. Tengah-tengah ada blok-blok bangunan tu, ada tasik buatan Taman Riadah. Korang tengok lah. Kurang ajar. Jom. Siapa nak ikut? Jom. Lusa kita pergi. Kita pergi Kedah je. Kalau korang berani ya. Alright. Okay, baik. Sambung pasal topik hari ni tuan. Hari ni topik saya ialah apa nasib peniaga kecil? Apa nasib peniaga kecil yang terkesan? Sebelum saya sentuh topik ni tuan, sebelum saya pergi lebih jauh pasal topik ni, jom saya call seseorang dulu sekejap. Saya nak dengar dulu luahan hati dia. Kan? Saya call dulu orang. Sebab apa nama, kita dengar dulu apakah masalah mereka. Apa yang mereka hadapi. Apa yang mungkin mereka rasa, apa yang mungkin mereka sedang alami, kan? Sebab saya percaya tuan-tuan, ramai orang tengah terkesan sangat-sangat dengan apa yang sedang berlaku sekarang. Dan mereka yang berniaga di pasar malam, mereka yang berniaga di bukan hanya peniaga tuan-tuan. Banyak sektor yang terkesan. Dan kalaulah kerajaan hendak melonggarkan beberapa sektor, mereka inilah yang patutnya diberi perhatian. Ramai yang sudah mula hilang habis, tak ada apa dah. Sampai terpaksa gadai-menggadai dah. Jual-menjual dah. Kan? Setiap saya call dulu orang untuk saya dapatkan dulu cerita dia, apa yang mereka alami sebagai mukadimah kepada topik hari ini tuan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Ad Ya. Abang Ad, Azrul. Ya, betul. Abang Ad, ni kita tengah live Boleh ya? Tengah live. Okey. Abang Ad, sajalah kita call. Saya hari ni buat tajuk pasal peniaga kecil ni, peniaga pasar malam, macam Abang Ad lah, Ya. So Abang Ad, sebelum kita pergi jauh Abang Ad, tak payah hari ni, tak payah formal. Walaupun live jangan tak payah formal. Kita belasah je. Okey? Okey. Alright. Okey, dalam keadaan hampir 3 bulan ni tak boleh berniaga kan? 3 bulan.
So macam mana abang, apa yang berlaku sekarang? Macam mana abang rasa abang sebagai peniaga yang memang cari makan dengan apa? Dengan murtabak kan? Dengan murtabak. Betul lah. Macam mana abang? Cerita dia memang teruk lah. Teruk no. Teruk. Betul-betul lah kita dapat bantuan kan. Dapat bantuan dari kerajaan apa semua, tapi berapa lama boleh tahan. Memanglah kerajaan minta kita jimat, memang kita jimat. Semua jimat. Tapi kan mana kuasa membeli, lepas tu macam pasar malam ni ramai peniaga-peniaga je, makna macam ikan, makanan, semua tu bahan mentah semua duduk di pasar malam. Jadi yang mana kerja yang ada wang, mana mereka boleh keluar beli. Tapi ni kereta ada yang maju lah ni, makna macam Giant, Tesco. Jadi pasal di situ boleh niaga. Jadi di situ lah yang maju. Betul. Kan? Betul. Jadi pasar-pasar Aceh kan? Pasar-pasar Aceh. Jadi situ yang maju. Jadi yang kita ni yang pasar malam ni tak boleh niaga. Jadi kita pun berfikir juga. Dia ibarat cakap lah di saat enggang sedang berterbangan ni. Enggang terbang ni. Kan? Dia lihat pokok-pokok balak. Kan? Jadi tengok samalah pipik yang di bumi ni lepas. Ui, bahasa tu dalam tu. Dia pun fikir ni. Ya, enggang yang sedang terbang diberi perhatian tapi pipit dibiarkan. Dalam. Kan? Yes. Pasal masing-masing tak dapat keluar. Betul. Pipik nak keluar tak boleh. Yalah. Jadi abang, kawan-kawan abang sendiri lah ni macam mana? Dari segi kewangan je nak, dari segi kewangan, dari segi ekonomi je nak abang. Kira sampai tahap berhutang lah. Ada yang sampai mai jumpa berbelah orang lah penjaga-penjaga pasar malam kot belah kuliah ni. Jadi mereka pun dah buntu dah. Jadi dia tak tahu dah fikir guna dah. Ramai yang kata last sekali ada yang terpaksa tutup perniagaan dan cari kerja. Kena ubah lah, kena tukar. Tapi kerja ada kalau ni. Itulah dengan kerja pun tak ada. Jadi nak tanam, kalau kata nak buat tanaman, tanam hari ni esok boleh makan tak apa lah. Betul. Kalau nak tanam pun takkan nak tanam hari ni esok makan. Jadi law ni adalah yang berumur sampai nak edit penyamun pun ada dah. Ada yang sampai nak edit penyamun no? Ada dah. Allahu Akbar. Bila orang kata apa, bila hidup dalam keadaan yang sukar macam ni, kadang-kadang apa saja mereka akan buat betul tak? Ya. Jadi law ni pun kita tengok tu, kita pun nak kata lagu memang pasal mereka pun perlukan kehidupan. Kan? Kita pun perlukan kehidupan. Jadi dah sampai tahap kalau kata makan pun susah, semua susah, jadi terpaksa lah. Itu lah. Betul lah. Maksud macam abang sendiri apa yang abang buat? Law ni saya buat macam frozen, jadi COD. Mujuklah abang ada benda kan? Mujuklah abang ada idea. Benda. Ada benda idea COD, tapi dia bagi orang mega pasar malam tu, walaupun dia buat COD, tak kira lah dia mega apa pun. Dia buat COD, tapi apa untuk menjalankan COD tu, dia makan masa dan dia tak boleh pijuk. Betul. Yelah betul. Nak bagi orang kenal dulu kan. Benda tu bukan boleh main mengejut kan. Tak boleh. Dia kuasa COD ni, mereka suku daripada yang mereka jaga sama malam tu. Maknanya suku lah yang dapat untuk COD. Itu satu, itu Abang Ad punya perut. Tapi macam mana buat dengan pekerja-pekerja Abang Ad kan? Itulah. Kita terpaksa. Jadi mereka pun terpaksa ikat perut. Jadi kita pun tak boleh buat mereka kerja. Mereka terpaksa kerja juga. Yalah, betul. Jadi makan seorang sikit lah. Ibarat cakap lah kan, kalau kata beli Maggi sebungkus tu, nak makan 20 orang, Maggi sebungkus nak makan 20 orang, kena cari besok kurang-kurangnya besar pemeluk, rendang seminggu bagi kembang besar lagi, betul makan orang sikit. Allahu Akbar. Tu dia punya perumpamaan no. Dia punya perumpamaan tu sampai tahap tu no. Saya pun mula-mula saya terfikir juga Mat. Saya mula-mula saya masa sebulan PKP saya tak berapa nak perasan lagi lah. Bila sampai 3 bulan saya pun ada terfikir macam mana dengan depa ni. Depa memang macam Abang Ad sendiri, macam ramai lagi yang menega ni, depa memang sepenuhnya bergantung dengan pasar malam kan. Jadi mana nak cari duit kan? Itu yang depa penuh pasar malam. Ada yang dah tak boleh menega, ada yang macam
Macam hak jual makanan biunsur ni pun nak berniaga lagu mana. Dia duduk di rumah lah ni. Betul. Ni ada yang komen boleh berniaga online. Tapi bukan semua boleh berniaga online kan? Ada. Bukan semua. Biunsur online macam mana kan? Tak boleh. Bukan semua boleh berniaga online. Betul. Itulah. Jadi lah ni bila dia tahu kata di Tesco tu dah pakat pergi tengok lah. Yelah, betul. Jadi pakat pergi tengok. Lepas tu adalah kita usaha untuk berjumpa dengan majlis. Kan, untuk minta kebenaran nak apa, macam mana cara nak berniaga. Macam-macam lah fikir. Jadi ada yang pihak yang suruh sewa kedai. Mana nak cari kemampuan nak sewa kedai. Dia nak kena bayar deposit lagi kan? Deposit lagi. Jadi dengan nak sewa kedai ni, lepas tu banyaklah cara dia duk nampak tak boleh. Ya. Ahmad, ada tak sampai ke tahap anak kecil susu habis, pampers semua, ada tak sampai tahap tu? Ada no? Ada. Dan kita pun ada juga, kita buat collection apa pedagang-pedagang pasar malam, kita bantulah. Jadi kita nak boleh bantu berapa lama? Betul. Hari ni bantu takkan bantu setiap hari. Betul. Kan? Betul. Orang yang bercakap kadang-kadang depa tak nampak. Lah ni ramai yang kata janganlah bagi buka, jangan bagi tu nanti kan menyangkit lagi semua. Tapi kadang-kadang kita fikir pun, orang yang tak merasa, orang yang dapat gaji bulan-bulan depa tak heran. Kan? Betul. Saya pun kadang kita fikir mudah je kan. Kita rakyat Malaysia sendiri kan. Rakyat Malaysia sendiri yang takut nak berniaga, nak apa semua. Sedangkan tiba-tiba warga luar boleh berniaga. Ya, betul. Sewenang-wenangnya, tak ada perasaan takut, tak ada perasaan apa. Betul. Tak heran tu. Tak heran. Mereka berniaga mana, Pat? Jadi kita pun kita tengok dalam TV lah, tak mana mereka boleh bendung ni. Tak, yang warga asing tu mereka berniaga tang mana? Mereka merata lah, kita tengok kawasan-kawasan Kelang lah. Mereka redah je. Mereka redah je. Mereka redah je, mereka tak kena minta lesen. Betul. Kita ni ikut undang-undang kan? Kita kena ikut, pergi klinik, kena cucuk lah apa semua, bayar lesen lah, bayar tapak lah. Kan? Jadi banyak benda lah. Betul. Ada jugalah yang baru minggu lepas ada 2-3 orang yang terpaksa lah, kalau saya terpaksa jual barang-barang berniaga pasar malam. Jual barang berniaga? Ya, dengan tong gas tapi dapat tampung sat lah. Lepas tu habis duit tu. Dah tak ada upaya lah. Tapi lepas ni tak berniaga apa lagi? Lepas ni tu yang kata lah kalau dia akan jadi penyamu tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia akan berlaku berniaga pasar malam ni, dia pun tak akan sama wang. Ya. Dia akan berlaku benda ni. Ya. Dia tak akan sama wang, dia tak akan sama atau apa mai, dia tak akan sama lain. Dia akan sama benda makan, benda keperluan. Jadi nak salahkan siapa kan? Nak salah siapa? Betul lah. Depa nak kena suap anak-anak makan. Depa nak kena bagi. Ya, betul. Betul. Macam di karangan baru ni pun, orang yang tanam pokok pisang pun kena curi lah. Pisang pun hilang dah. Pisang pun hilang dah. Tu baru pisang. Kalau abang dapat kongsikan dalam ramai-ramai kawan-kawan abang yang berniaga di pasar malam, apakah kisah yang paling tragis sekali abang sampai ke tahap macam mana? Dia ni sampai kita nak abang kita tak tahu dah, kita abang tu apa, sabar lah, tawakal lah, berserah lah. Tapi kita nak abang ke mana ni? Okey, Mat. Okey, lah ni kita dah sembang bab isu dia. Lah ni apa penyelesaian dia? Okey, kalaulah kata kerajaan depa nak bagi ruang kepada peniaga pasar malam untuk mula berniaga balik, apakah antara strategi ataupun kaedah yang boleh dibuat? Adakah pasar malam ni boleh ikut SOP dia? Okey, lah mudah ya. Ya. Kan? Pasal apa kat Giant depa boleh buat? Giant, okey. Okey, kat Tesco depa boleh buat. Boleh ikut SOP. Okey. Sedangkan nak pergi bayar kat GPG pun boleh buat ikut SOP. Okey. Kalau tu kenapakah peniaga pasar malam ni depa tak bincang lagi setelah sampai 3 bulan masih tak bincang lagi. Yes.
Tapi kalau Abang Azlan nampak, apa SOP boleh dibuat? Apa cara dia? Sebab apa? Yalah, Tesco ni depa ada depa punya pekerja yang jaga kaunter semua, orang semua yang jaga semua. So kalau macam dekat pasar malam, apa dia Abang punya cadangan? Macam mana cara nak buat dia? Okey, lah ni mudah je kan. Jadi siapa Malaysia ni ada rela. Rela. Bukan ada rela kan. Dan kerajaan pun apa macam majlis-majlis pun depa kutip duit tapak. Kutip duit tapak masa malam tu tiap niaga. Betul. Jadi korban lah sikit duit tapak tu yang digunakan selama ini, yang dikutip daripada peniaga-peniaga pasar malam, tak bolehkan korbankan benda tu untuk upah pula, bagi bayaran kepada rela ni bagi banyak sikit lah. Rela ni tolong jaga hak mana dia lalu tengok berkumpul ramai tu, suruh lerai. So apa jarak. Ya. Bukan lama mana, bermula daripada pukul 4 sampai pukul 9 malam. Betul. Bukan lama mana pun. Tapi Mat, mungkin faktor lain juga. Sebab pasar malam ni, bila kalau tengok dari segi struktur dia kan. Gerai-gerai yang rapat, lorong yang sempit, jadi mungkin orang akan berkerumun. Jadi ada tak kita boleh buat macam dekat Tesco, depa ada had masuk berapa orang, keluar berapa orang semua kan. Jadi adakah pasar malam boleh buat benda sama? Dia pasar malam ni memang payahlah nak buat kan. Payah nak buat. Tapi law ni kita tengok rakyat Malaysia ni dah dididik dah. Terdidik dah. Pilah tang mana pun dia automatik jadi. Macam restoran pun dia automatik jadi. Mereka takkan duduk habis kuat pun, mereka duduk langgar. Pilah seorang, duduk 3 orang. Undang-undang seorang yang langgar pun. Ya. Dah ikut dah terdidik dah. Masa 2 bulan tu dah terdidik dah. Ya. Jadi law ni kita bagi yang mana yang ada idea tu, saya pendapat saya lagu tu lah. Jalan dia mana kena buka pasar malam, tapi kalau tak mau bagi ramai, tak mau bagi benda tu ramai, dah orang pun tak akan keluar ramai. Kita baca restoran juga lah, restoran pun orang tak keluar ramai, dia main seorang, dia beli, dia boleh bungkus. Ya. Betul. Dan pasar malam ni dia drive thru, tak ada orang yang akan beli makan di situ. Betul. Kita juga tak akan buka meja untuk orang makan. Betul. Dan mungkin dia boleh tetap kan. Boleh buat juga sistem lah kot kan, masuk 100 orang, keluar 100 orang, something dia boleh buat lah SOP dia kan. Boleh lah, mana kita benda tu duduk atas kita usahalah. Ya. Kan? Betul. Cakap mana termampu. Ya. Yelah sebab nak meniaga depan rumah pun kena ada lesen kan, bukan boleh main pacak je kan. Bukan boleh meniaga tak tahu kan. Tadi saya lalu dekat Kajang, saya tengok MPKJ depa buat operasi, depa halau habis orang-orang yang meniaga ayam, meniaga kuih dekat tepi-tepi jalan dekat jalan besar dekat Kajang ni kan. Saya pun terfikirlah rasa macam terfikirlah dalam hati kan. Saya kata inilah masalah depa nak meniaga pasar malam tak boleh. Depa buka gerai tepi jalan kena halau. Depa nak buat apa lagi? Depa nak cari duit tang mana lagi? Depa buka kedai tepi jalan tak ada lesen kena angkut. Kan? Depa tak ikut undang-undang depa kena. Tapi depa nak meniaga tang mana lagi? Sedangkan depa punya sumber dia satu je. Kan? Macam kita tengok law ni macam kat belah Penang. Yes. Belah Penang tepi jalan. Saya tengok orang meniaga macam biasa. Ya. Depa meniaga macam biasa. Depa terpaksa loan, cerita dia terpaksa meniaga. Kena gamble kan? Kena gamble dah. Terpaksa. Kena siap. Nasib kan? Kalau kena angkut kena pasal law ni bukan dia apa PKP tau. Dia law ni PKPD bersyarat. Betul. Bila bersyarat, orang boleh keluar beli makanan. Yes. Bila boleh keluar beli makanan, jadi hak COD tu baik. Ya, betul. Hak COD pun tak boleh cari makan dah. Tepat, saya setuju ni. Tadi ada yang komen kata buat online semua kan. Tapi lah ni orang dah mula keluar pi restoran. Betul. Orang dah keluar dah. Jadi tak ada dah COD. Betul. Orang dah mula pi kedai, orang dah mula pi ke KFC. Tadi pun saya tengok dekat Mamak pun dah penuh orang. Orang lepak dekat Mamak penuh dah.
Jadi nak kita ni dulu masa awal-awal itu mungkin lah kot kan. Apa-apa tu mungkin lah. Ya, awal tu boleh lah. Ya. Kan? Masa tu dia tak ada bersyarat. Lah bersyarat. Betul. Saya setuju. Law jadi orang nak makan pun lah ni orang cari hak panas dah. Orang tak akan cari dah selingkuh. Setuju tu. Kan? Betul. Saya pun hari tu awal-awal kita pi kedai, kita beli sampai sebulan punya stok kan. Ya, Lah ni orang tak heran dah. Lah orang beli lah. Orang boleh keluar hari-hari kan. Betul. Setuju. Betul. Jadi yang tu cuma kita sarankan kepada pihak-pihak yang tertentu lah, yang boleh bantu kan. Yes. Yang boleh bantu, dan kepada kawan rakan yang niaga pun, jadi kita pun kena ada pemikiran jugalah. Ya. Kan? Ya. Ibarat kata macam saya pun depan rumah lalu jiran kira depan rumah saya trafik dah tak ada walaupun dulu dah tanam pokok bunga. Jadi saya terpaksa tebang habis pokok bunga lah. Buat apa? Saya buah serai, saya terpaksa tanam sawi, saya terpaksa tanam, saya dah tak boleh lah. Saya dengar suara Abang Ad ni macam tak ada masalah sangat, tapi saya faham Abang Ad memang tengah menderita sangat-sangat ni. Saya faham sangat. Saya faham. Saya kenal Abang Ad. Saya bagi mereka yang sedang menonton live ni, Abang Ad ni dia ni walaupun hidup dia macam mana pun dia akan tenang, dia akan happy. Tapi saya tahu penderitaan yang sedang depa alami ni. Kita faham sangat, kita faham. That's why sebab itulah saya pilih tajuk ni hari ni Abang Ad. Saya call Abang Ad. Pasal Abang Ad ni lah antara pimpinan kepada peniaga-peniaga pasar malam. Jadi kita pun tahu lagi apa suara hati orang-orang yang berniaga di pasar malam ni kan. Saya boleh bayang lah, memang semua tengah duduk dalam keadaan yang memang tak tahulah. Saya ni dapat gaji tiap bulan. Kan? Ya. Kalau dalam sebulan tu saya punya claim apa nama overtime ke ataupun claim apa-apa lambat masuk, kan? Ya. Pun saya dah mula macam resah, tak tentu arah, rasa macam nak pergi mana, nak isi minyak apa semua dah mula risau. Jadi apa lagi orang pasar malam yang 3 bulan, bukan hanya pasar malam, semua sektor yang tengah teruk lah ni kan. Selama 3 bulan tak ada apa duit masuk ni, sekupang pun tak masuk ni kan. Jadi macam mana kan? Orang yang teruk tak boleh lah. Memang teruk. Bukan kita nak, memang saya pun abang lah, kena abang teruk pun saya tak tahulah. Yes. Kan? Kalau saya abang kata teruk, tak teruk, orang kata saya bohong. Ya. Kalau abang kata teruk, orang tak percaya. Betul. Tak. Masalah dia bila Abang Ad, kalau kata Abang Ad kata kami teruk, kami nak berniaga, orang kata pula hampa ni sagi menyangkit semua bla bla bla. Hampa tak sedap ke? Sedangkan benda ni memang complicated sebab kita faham nak memutuskan rantaian, tapi betul juga kalau kata semua SOP semua dah boleh dibuat, kenapa tidak pandang kepada golongan-golongan pipit ni kan? Kena pandang juga. Betul. Dia kena suluh juga bawah ni. Kesian. Ya, betul. Pasal besok kemungkinan insya-Allah besok kalau tak ada apa halangan, mungkinlah peniaga pasar malam akan ada perbincangan besok. Dalam pukul 3 petang di peniaga pasar malam Kulim. Untuk mencari? Untuk apa? Untuk apa? Untuk kita nak tengok kehidupan, pasal kita kena jaga pasal meniaga pasar malam ni satu keluarga tu. Bila duduk di pasar malam tu ibarat satu keluarga. Nak tengoklah apa yang jadi, siapa yang kita nak tengoklah macam mana cara, macam mana jalan, sanggup ke tak. Saya fikir macam-macam lah, sampai saya baru ni saya tengok ada satu medan selera kedar tu. Okey. Di Kulim tu. Sampai saya telefon peniaga pasar malam, saya kata boleh tak kita pakat sewa seorang sikit. Lepas tu kita cuba viral tengok pasar malam yang di Medan Selera kita buat pasar malam. Sampai saya telefon kawan-kawan, saya kata kita sewa kedai, kita duduk 10 peniaga dalam satu kedai. Share kedai tu. Share. Jadi lepas tu dia kata ada juga yang masalah negatif dan positif ada lah. Yalah. Ada juga benda ni. Betul, jadi kita pun fikir payah juga. Jadi duk melenggu. Ada saya tanya pendapat majlis, kepada majlis kata kalau ikut SOP kami on ya. Ya, betul. Jadi apa kena carilah. Pasar malam ni kena cari, kena bayar lah untuk rela, kena bayar lah. Ya. Jadi saya pun besok mungkin hak tu akan dibincangkan lah.
lega macam mana. Sama ada benda ni kita nak suruh apa melalui kerajaan kan yang bayar elang sudah rela, ataupun kita sendiri lega pasar malam ni yang sanggup berkorban, mana collect, lepas tu bayar kat rela. Ni ada orang komen pasar malam pun ramai warga asing. Apa payah jangan bagi depa berniaga, betul tak? Jangan bagi depa berniaga. Kalau kata okey, memang betul saya setuju warga asing ramai berniaga di pasar malam. Jangan bagi ya. Kita bagi keutamaan kepada orang kita. Orang kita je cukup. Orang kita lepas tu boleh buat macam-macam SOP. Cuma warga asing jangan bagi berniaga langsung. Balas biar keluar depa, jangan bagi masuk langsung. Apa masalah? Biar kita nak cakap pun payah. Kadang bila kita tengok yang orang viral tu pun kita tengok lah kan. Jadi bila warga negara ni niaga ni kadang kena halau lah, kena apa lah, kita pun kadang tak cakap lah ke mana lah. Kita nak cakap pun kadang ya kerja buat kuasa pun kawan-kawan. Betul. Kita pun nak cakap semua tak kena. Semua salah. Betul. Jadi senang cakap lah. Mana ada pemikiran, ada cara fikir lah. Yes. Okey, Mat. Saya nak call orang lain pula, Mat. Boleh, Mat? Okey, boleh. Terima kasih. Bagi masa, Mat. Kita harap sampailah suara Mat ni pada orang lain, insyaAllah. Okay, InsyaAllah. Sama-sama. Baik, okey. Assalamualaikum, Mat. Waalaikumsalam. Saya call orang kedua sebab saya nak 2-3 pendapat. Saya nak 2-3 perkongsian hari ni. Okey. Kita dapatkan perkongsian daripada 2-3 orang supaya kita dapat rasai apa mereka rasa. Alright. Warga asing jangan bagi mereka. Apa masalah? Warga asing tolak tepi ya. Kita bagi prioriti pada orang kita. Kan? Kalau warga asing, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, tuan-tuan, saya bersama dengan Latif Ibrahim. Dia ni Pak Su saya sendiri ni. Pak Su saya, adik kepada mak saya. Okey, Pak Syu, sihat kan? Ya, Azrul. Ada apa tu? Cik Azrul lah, panggil Aleh lah. Kita bahasa tak payah panggil Azrul lah. Bahasa saya ni dekat dan nama dia macam tu kan. Kalau kita orang cakap apa, Aleh dia orang tak dapat macam pula. Tak apa. Dan untuk makluman semua, dekat kampung orang panggil saya ni Aleh, bukan Azrul, Aleh. So, Syu. Okey, nama tadi lepas sembang abang kata memang orang menega lah ni memang teruk sangat ni. Jadi Syu sendiri dah 3 bulan tak menega ni, macam mana, Syu? Lebih kurang kami peniaga sama je nasib. Semua merasa tertekan, merasa sedih, buntu, macam-macam lah, tak tahu nak buat apa lah sekarang. So apa yang dibuat sekarang ni? Apa yang dibuat selama buat apa? Kita cuma menunggu hari-hari menunggu, macam tunggu buah durian mangkak yang tak jatuh, tak luruh-luruh. Faham tak? Untuk dapatkan hasil. Kita sekarang tak ada apa-apa income. Terus zero. Macam bagi setengah peniaga yang cakap peniaga makanan, dia orang boleh survive lagi, buka nasi lemak kat tepi jalan kan. Boleh lagi. Macam peniaga macam saya, peniaga kering, bahan-bahan kering. Bukan bahan basah ataupun makanan. Bahan-bahan kering yang cakap risiko dia ataupun masalah dia yang paling berat, dia tak ada satu tempat untuk pergi buka. Macam takkan nak buka baju tepi jalan. Kan? Kurang-kurangnya dia kena cari gerai ataupun lot rumah kedai. Baru dia boleh buka perniagaan dia tu. Nak berniaga online pula, orang tak tahu lagi, orang tak kenal. Berniaga online boleh, ada juga yang buat online, tapi cakap tu lah, tak semua peniaga online ni berjaya. Dia macam indah khabar je lah. Kalau yang yang macam maklum dia dah jual barang yang dah viral kan, orang dah kenal barang tu, okey lah tu. Kalau macam barang dia yang dia ambil kasut Adidas, slipper kan, macam yang belum ada jenama, memang susah lah nak jual. Macam tu lah kami tak tahulah macam mana. Jadi selama 3 bulan tu, apa sumber pendapatan yang digunakan untuk hidup? Kalau macam saya cuma mengguna wang simpanan yang ada lah, yang dah hampir nak habis. Macam itulah boleh tahu kita kan. Kalau misal katalah PKP ni disambung lagi sebulan, memang tong beras tu kita bagi terbalik lah. Terus tong beras terbalik. Tak tahulah income. Sebab orang peniaga, orang dia cakap kena dia orang dah boleh dapat apa tu BPM kan, bantuan prihatin kan. Orang peniaga ni saya berjamin, boleh garanti 70% atau 70% lebih tak dapat. Sebab apa? Sebab dia orang ni ada SSM,
Ya, betul. Betul. Dia orang cakap, dapat 1,600, kenapa nak susah-susah semua orang dapat? Bukan semua orang dapat. Ya, betul. Peniaga memang tak dapat. Yang dapat tu kemungkinan dia punya nasib tu bagus lah, cakap kan. Ya. Kalau kata dapat 1,000 pun dah besar rahmat lah, bersyukur lah. Tapi kebanyakan memang semua tak dapat. Saya kenal member-member semua, kami ada grup WhatsApp, semua mengadu masalah dalam tu, tak dapat. Sebab ada SSM. Tu masalah dia. Dan katanya dia nak bagi yang bantuan 3,000 tu macam mana? Oh, yang tu mana ada dapat? Mana ada kelulusan apa lagi? Masih dalam proses. Yelah, dalam proses. Yang tu jadi, kena tunggu. Betul. So maksudnya dia dalam proses. So selama 3 bulan ni duk bergantung dengan apa yang ada lah kan? Memang semua bergantung dengan hasil wang simpanan. Yang lagi sedihnya tu, okey, sebelum kan PKP ni dia sebelum bulan puasa kan? Ya. Berapa hari saya dah lupa lah. Betul. Okey, sebelum selalunya geng-geng peniaga ni dia orang beli barang awal sebelum bulan puasa. Betul. Untuk mendapatkan harga yang murah. Bila dia orang dah beli dalam bulan puasa, peniaga-peniaga pemborong dia akan naikkan harga. Betul. Sebab barang dia dah tahu memang orang akan beli barang-barang borong ni. Jadi kami kebanyakan peniaga beli sebelum bulan puasa. Bila dah beli awal, lebih kurang dalam seminggu macam tu meletup kena PKP. Barang stok dah penuh dah satu rumah. Allah. Kan? Duit dah betul-betul dah zero ataupun tinggal setengah modal untuk nak tunggu barang tu dia orang nak rolling balik. Tapi dah tak boleh berniaga, bayangkan tengok. Duit setengah ataupun duit yang dah tinggal nyawa ikan untuk meneruskan kehidupan, bolehkah survive 3 bulan lebih? Peniaga tapi memang macam tu. Dia orang punya lifestyle memang macam tu. Macam Maleh pun aduk fikir tadi kan. Kalau orang yang bergaji pun 3 bulan tak masuk gaji, mampu boleh gila. Betul, boleh gila. Itu sebab kami bukan nak cakap nak melawan ataupun nak ingkar arahan PKP. Cuma kami minta supaya pihak kerajaan ataupun pihak yang berwajib, yang bertanggungjawab, tolonglah tengokkan apa yang boleh buat kan untuk membantu golongan peniaga kecil seperti kami ni. Kalau Malaysia katakan nak kenakan SOP semua, boleh peniaga-peniaga ni semua boleh ikut SOP ataupun arahan yang diberikan untuk berniaga ataupun untuk boleh mendapatkan income harian mereka. Itu saja yang kami minta. Kami boleh patuh kepada SOP yang kerajaan ataupun pihak-pihak wajib sudah sediakan. Tak ada masalah benda tu. Cuma sekarang cuma sekarang kita tak dapat apa-apa pun feedback ataupun maklum balas daripada pihak-pihak wajib seperti Majlis Perbandaran. Dia orang itu hari kami ada pergi tanya dekat Majlis Perbandaran. Dia orang cakap kita kena upah rela jaga ataupun buat macam satu seal untuk bagi macam tapa pasar malam tu, buat satu pintu saja masuk. Sebelum ni kira macam contoh pagar lah kan. Sebelum ni bebas kan? Sebelum ni kan? Sebelum ni bebas, you boleh masuk ikut sana, ikut sini, you parking sana, you parking sini kan. Sekarang dia orang punya planning macam tu. Tapi kita punya koperasi belum bermesyuarat lagi lah untuk bincang mengenai perkara ni. Besok pukul 3 baru kita dapat keputusan. Harap ada benda yang positif lah, harap lah. Tapi kalau okeylah, mungkin ada peniaga yang ada simpanan yang boleh bertahan selama 3 bulan. Tapi ada peniaga yang meniaga yang memang meniaga yang terlampau kecil, yang memang dia punya income untuk sebulan lagi naik orang yang tak simpan langsung. Nama pun peniaga kecil lah kan. Peniaga kecil, bukan peniaga besar. Peniaga kecil ni kebanyakan dia orang meniaga kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kalau yang bisnes okey sikit, dia bolehlah ada simpanan sikit. Paling banyak pun simpanan ada berapa, 5,000, 6,000 macam tu lah kan. Bolehlah survive. Saya terang saya cakap, lebih kurang 3 bulan ni saya memang betul-betul ikat perut, memang betul-betul catu kami punya makanan, sebab kita tak tahu sampai bila benda ni. Perbelanjaan saya sekeluarga pun dah lebih kurang dalam 4,000 lebih dah, 5,000 lebih dah. Tak berapa banyak tu, sikit saja. Tapi dah memang dah rasa sangat
untuk kami pedagang-pedagang kecil ni. Yang kesian dekat anak-anak, kesian kat anak-anak lah. Anak-anak depa tak faham kadang-kadang tu depa dah biasa hidup dalam keadaan yang biasa kan. Ya, betul. Apa boleh buat, nak buat macam mana? Betul lah. Sedih ni dengar sebab Pak Su sendiri ni, Allahu Akbar. Nak menitik mata sebab dengar Pak Su sendiri kan. Kita duk biasa tengok orang happy, senyum, ketawa, gelak, gembira, tapi tiba-tiba bila dengar sampai nak makan pun kena ikat perut, kena catu. Allahu Akbar. Saya sampai tadi call dekat manager tempat saya kerja lama sebelum saya berhenti untuk berniaga ni. Untuk mohon pekerjaan lain. Saya dah tak nampak lubang untuk cari income untuk asara saya punya kehidupan harian. Lebih tu saya call member semua tak dapat tolong. Memang sekarang tempat-tempat kerja lain pun semua terasa. Ekonomi memang down teruk. Ini pun kalau kerajaan bagi buka balik perniagaan, saya pun belum tentu lagi boleh sale macam hari-hari yang sebelum ni. Betul. Tapi tak apalah, kita kira walaupun tak boleh sale, sekurang-kurangnya rezeki tu ada kan. InsyaAllah untuk lepas makan hari-hari pun sudah dah cukup lah. Yalah, sekurang-kurangnya dapat meneruskan kehidupan lah kan. Itu je yang penting kan. Ya. Anak dia saya nampak, bagi saya lah, saya dalam saya punya kepala ni, saya duk nampak bila walaupun pasar malam buka, kebanyakan orang awam, dia masih ada perasaan takut lagi, dia masih ada perasaan berjaga-jaga lagi. Sungguh. Dia tak akan serbu pasar malam lebih kurang macam yang dulu-dulu. Betul. Dia orang main cepat-cepat, dia orang beli, dia orang balik macam tu. Memang tak bagus lah itu ikut SOP kan. Yes. Tapi bila dah jadi macam kita ada satu perasaan takut, dia memang takkan pergilah tempat orang ramai-ramai macam tu kan. Betul. Harap taklah tak takut sangat lah. Yelah, tapi sekurang-kurangnya itu membuktikan kalau pasar malam dibuka pun orang takkan serbu, orang akan tertib juga. Tapi sekurang-kurangnya peniaga pasar malam daripada lah ni kosong langsung dapatlah juga kurang-kurang dapat income 40% daripada dulu pun dah kira okey lah daripada langsung kan. Yang itulah harapan kita kan. Bukan kita nak cakap ingkar ataupun nak melawan pihak yang wajib ni. Bukan. Semua kami nak survive je. Itu je. Okeylah, Syuh. Alright, terima kasih kerana sanggup meluangkan masa. Kita doakan supaya tadi kementerian kata insya-Allah mereka akan bincangkan dalam masa yang terdekat. Kita harap PKPB tamat pada 9 Jun, 10 Jun kurang-kurang bolehlah mula berniaga insya-Allah. Doa-doakanlah. Baik, terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih. Baik, terima kasih semua. Baik, Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sebab ni Pak Su sendiri, adik pada mak saya sendiri. Saya nampak dia dalam grup WhatsApp. Dia antara yang ceria dalam grup WhatsApp. Ceria, dia tak pernah tunjuk masalah dia dalam grup WhatsApp. Inilah kehebatan orang Melayu kita. Orang Melayu ni dia tak berapa nak menunjuk sangat masalah dia. Dia simpan, dia tenang, tapi penderitaan kita faham. Tuan-tuan fikir sendiri. 3 bulan tak ada income, apa korang jadi? 3 bulan tak ada income, apa jadi dengan korang? Saya tak boleh imagine. Saya tak pernah lagi berdepan dengan situasi tak ada income. Saya tak pernah lagi berdepan dengan situasi tak ada duit masuk. Tapi kadang-kadang kerana saya ni kerja dengan sektor swasta, dia ada overtime, dia ada allowance dan sebagainya. Kadang-kadang bila overtime lambat ataupun allowance lambat masuk, bukannya tak ada income, gaji masuk, tapi kerana tak adanya tambahan daripada overtime ataupun daripada allowance, saya pun dah mula rasa resah. Dah mula kira-kira dah bil api, bil air, bil sewa rumah sebagainya, dah mula macam tidur tangan atas dahi, mula memikirkan apa nak buat, macam mana nak tolak duit ini, apa yang perlu bayar dulu, apa yang boleh tangguh dulu. Kalau saya yang dapat gaji secara konsisten setiap 25 hari bulan, merasakan tekanan macam tu, jika ada sedikit short, sedikit slack, apa lagi dia orang sampai 3 bulan tuan-tuan. Saya bukan minta kelonggaran sampai menyebabkan virus ini merebak kembali, tapi apabila kita lihat banyak SOP boleh dibuat, kenapa tidak golongan-golongan peniaga kecil macam ni diberi satu alternatif, satu kaedah supaya dia orang ni tidak terus menderita. Saya setuju tadi, dia orang tak dapat bantuan 1,600 tak dapat. Orang yang B40 yang ada gaji, yang tak ada perniagaan, yang bekerja,
masih boleh bekerja dan dapat bantuan 1,600. Diorang ni tak dapat sebab diorang ni ada SSM. Peniaga pasar malam ramai yang berdaftar dengan SSM. So, saya bukan meminta kerajaan untuk sampai longgar habis, sampai semua orang terkesan balik dengan COVID-19, tapi dah alang-alang kementerian sebut nak melonggarkan PKPB dan membuka pelbagai sektor. Jangan sibuk dengan sektor enggang semata-mata. Jangan sibuk dengan sektor-sektor besar semata-mata. Jangan sibuk dengan sektor-sektor yang terletak di bawah bursa saham semata-mata. BSKL. Now, pandanglah mereka-mereka ni. Mereka ini tak ada income langsung. Simpanan berapa sangat? Betul tadi kata Pak Su saya. Pak Su saya kata dia cuma ada simpanan lebih kurang dalam 5,000. Tuan-tuan, 5,000 tu sebulan habis. 5,000 kalau ikut cara belanja di Kuala Lumpur ni sebulan habis. Sebulan settle. Sewa rumah, duit kereta. Mujurlah duit kereta tak payah bayar. Tapi sewa rumah kena bayar. Mana yang menyewa? Saya still menyewa. Ramai peniaga-peniaga masih lagi menyewa. Sewa rumah kena bayar. Bil api, bil air. Tambah sekarang ni ada yang mengeluh bil api naik. Why? Bil api naik, bil air naik. Betul ke? Ada yang kata lepas tu dia orang still kena bayar duit itu ini, hutang-hutang lain. Yang mana yang berhutang masa inilah yang berhutang dikejar, mengejar yang berhutang. So benda tu semuanya pandanglah. Baik, last call saya nak buat. Sorry saya nak call orang lain pula. Ini sektor lain pula, sektor lain. Saya belanja call pasal nak diorang share diorang punya keresahan. Okey? Kita dengar suara hati orang lain. Daripada dengar saya, dengar suara hati orang lain. Belum tidur Hello, Assalamualaikum. Salam. Abang Alim. Ya, saya. Sorry lambat call. Saya tadi call orang lain dulu. Ya. Okey, untuk makluman tuan-tuan semua, bersama dengan saya ni Abdul Halim Budin. Abdul Halim Budin ialah bekas jurulatih Bina Badan Negara. Dan juga seorang Mr. Malaysia, Bina Badan, bodybuilder. Dia ialah jurulatih Bina Badan Negara dan sekeliling dia, masyarakat sekeliling dia, di kawan-kawan dia, ramai orang yang mengusahakan gym. Tuan-tuan, tadi kita sembang pasal pasar malam. Pasar malam ni industri kecil, tapi ini industri yang sederhana lah, gym. So macam mana Abang Halim? Adakah pengusaha-pengusaha gym sekarang ni bakal gulung tikar? Ini memang menjadi satu masalah sekarang ni. Sebab apa? Industri yang bersangkut paut dengan gym ni dah terhenti sekarang. Dah terhenti. Serba-serbi tak boleh buat contohnya orang yang mengusahakan gym tak boleh berniaga. Orang yang memasarkan barang-barang gym pun tak boleh nak pasarkan. Kalau ada pun mungkin untuk home gym dan yang kecil-kecil lah Dan orang yang menjual suplemen dan sebagainya pun tidak boleh berniaga. Tiada siapa yang nak beli. Sebab apa? Tidak ada yang menggunakannya Yes. Okay. Dan yang paling terkesan saya rasa adalah pengusaha-pengusaha gym yang shop lot gym yang contohnya 1,400 square feet, 2,000 square feet, yang kecil-kecil. Jadi mereka perlu membayar sewa. Sewa kena bayar kan? Sewa kena bayar. Bukan semua pemilik kedai yang bagi moratorium kan? Ya. Yes. Okay. Tidak semua. Saya rasa tidak semua. Sebab apa? Mereka pun, pemilik kedai pun memerlukan sesuatu sebagai pendapatan mereka. Yes. Jadi dekat situ saja sewa lebih kurang 2,000 sebulan ataupun 2,500 sebulan untuk keluasan 1,400 kaki persegi. Yes. Jadi untuk 3 bulan yang dah berlalu ni sudah lebih kurang 6,000 Yes. Dan jika mereka mengajikan pekerja untuk jaga gym instruktur dan sebagainya, kalau mereka masih membayar gaji pekerja-pekerja tersebut, jadi saya rasa sampai ke tahap ni memang dah kesempitan lah
Dah kesempitan. Sewa kena bayar, tak boleh meniaga, tak boleh, kena bayar gaji orang kan. Kena bayar gaji orang. Bil elektrik pun mungkin kena bayar sebab apa, ada barang-barang dalam peti sejuk kan. Kena on. Kena on. Jadi itu pun kena bayar. Lepas tu mungkin mereka ada simpanan, tapi simpanan tu jika duit tu sentiasa keluar dan tak ada masuk, siapa-siapa pun tak boleh bertahan. Betul. Siapa pun tak boleh bertahan. Sampai satu masa dia pun akan kehabisan juga. Jadi yalah, saya memang bersimpati lah dengan kawan-kawan saya. Walaupun saya dulu memang pemilik gym, tetapi sekarang saya membuat personal training. Jadi personal training pun memerlukan gym. Pun terkesan sekali kan? Terkesan sekali. Sebab apa siapa nak train dengan saya? Betul. Dalam keadaan sekarang ni. Betul. Kalau saya train dekat rumah orang pun, saya tidak mau mengambil risiko. Walaupun bukan dekat gym, apa-apa berlaku nanti susah kan? Betul. Jadi sekarang ni saya memang... Okey, Abang Lim, kita ambil satu solution. Katalah kerajaan nak bagi peluang kepada gym untuk dibuka. Tapi dia nak ada SOP. Apa antara SOP yang boleh dibuat di gym? Saya rasa SOP ni telah dikemukakan oleh pihak Persatuan Bina Badan Malaysia, MBBS, kepada pihak yang berwajib lah. Saya rasa perkara ni saya ada dengar tadi daripada Timbalan Presiden, Naib Presiden Tuan Rosman. Mereka sedang mengusahakan untuk mengemukakan SOP yang perlu untuk membolehkan pengusaha-pengusaha gym membuka gym ya. Jadi walau macam mana pun, walaupun SOP ni dah diluluskan atau apa pun, jika perniagaan itu dimulakan semula, ada juga masalah. Pendapatan tu tidak mungkin akan bersamaan dengan sebelum. Orang masih tak berani. Sebab mungkin SOP itu memerlukan sekian numbers untuk masuk dalam satu masa. Mungkin masuk 5 orang ke kan? Dalam tempoh mungkin dalam tempoh berapa jam ya? Buka mungkin 12 jam ke. Saya pasti antara yang akan dipraktikkan macam 5 orang masuk, lepas tu bila dia orang keluar kena spray dulu, sanitize dulu, cuci dulu, baru orang masuk kan. So dia akan lebih complicated. Dia tak boleh macam lebih complicated. Lepas tu pendapatan kurang, overhead lebih. Betul. Sebab kita perlu membeli sanitizer, dan sebagainya. Ada yang kata SOP untuk gym ni macam amat mustahil sebab dia macam memang payah sebab orang pakai peluh-peluh betul nak kena cuci balik, betul baru bagi orang lain pakai. So memang dia punya jangka tempoh untuk gym ni mungkin akan lebih sukar Balik. Itu satu berita yang amat menyedihkan lah yang sebenarnya. Kalau sehingga sekarang ni mereka sudah rugi mungkin 10,000 lah saya kata. 10,000. Jadi bila kalau dia tak bayar sewa tu sekarang, contohnya dia tak bayar dengan owner gym sekarang, bila dia nak mulakan balik perniagaan tu, dia perlu bayar. Dia perlu bayar. Jadi bila dia perlu bayar, dia memerlukan pendapatan tu double. Membayar sewa yang lepas dan membayar sewa semasa. Betul. Kan? Jadi ini saya sangat simpati dengan gym-gym yang kecil ya. Gym-gym yang kecil yang pendapatan dia mempunyai satu limit ya. Mempunyai satu limit. Dia tidak boleh mendapat satu pendapatan yang tinggi seperti gym-gym besar. Sebab apa? Dia punya gym tu kecil, jadi orang yang datang pun tidak boleh ramai dan sebagainya. Nak jual sekarang ni, nak jual barang, kalau dah bankrupt pun nak jual barang pun siapa nak beli sekarang ni? Ya betul. Siapa nak beli? Dan saya ada terbaca dalam FB yang mengatakan ada gym nak jual. Jadi kadang-kadang yang nak jual tu kenalan saya. Jadi saya rasa sedih. Sebab apa? Sebelum ni gym tu beroperasi dengan baik dan sebagainya. Tapi bila tiba keadaan macam ni, gym perlu dijual. Terpaksa dijual. Kerana untuk meneruskan kehidupan dan tidak menanggung kerugian yang lebih besar. Kan? Betul. Jadi inilah satu perkara yang saya rasa sangat-sangat sedih lah. Saya berharap SOP yang dikemukakan oleh pihak Persekutuan Bina Badan Malaysia itu diterima walaupun ketat,
sekurang-kurangnya mereka boleh memulakan perniagaan. Untuk mereka memulakan balik perniagaan. Memulakan perniagaan dan mendapat pendapatan walaupun sedikit, tetapi sekurang-kurangnya ada rolling kat situ. Okey Balim, saya ingat itu dulu Balim. Saya terima kasih banyak-banyak. Untuk bagi ruang untuk orang lain pula. Terima kasih Balim ya. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik tuan-tuan. Baik. Jangan cepat melatah, jangan cepat marah. Simple je. Kenapa saya call Abang Halim? Kenapa saya call Pasar Malam dengan Jim? Sebenarnya itu contoh. Itu hanya contoh. Saya faham ramai kata, alah ini pun sama. Betul tuan-tuan, betul. Saya tak nafikan. Mereka ini hanya contoh sebahagian kecil yang sedang menderita. Tuan-tuan, saya akui ramai kawan-kawan saya fotografer wedding yang buat full time. Saya ada ramai kawan-kawan saya yang buat full time. Mujurlah saya ni hari tu tak masuk sebagai full time fotografer. Saya pernah buat decision nak jadi full time fotografer, full time videographer. Kawan-kawan saya yang buat full time fotografer, videographer sekarang ni collapse. Dia orang ni bukan golongan yang buat bisnes yang income dia orang 40,000 sebulan, yang boleh simpan, yang dalam tabungan dia orang ada ratusan ribu. Tak. Dia orang kadang-kadang dalam dia orang punya akaun cuma ada 5-6 ribu. Itu pun mujur ada. Ada orang dalam akaun cuma ada 1,000-2,000 ringgit simpanan. Jadi tuan-tuan, ramai kawan-kawan saya yang dah mula collapse, dah mula jual semua equipment dia orang, dah mula jual macam-macam. Fotografer wedding, nak tunggu wedding bila? Saya percaya sekurang-kurangnya wedding ni nak buat wedding bukan dalam masa yang terhampir. Perhimpunan tak dibenarkan. Jadi fotografer akan lebih terkesan. Butik-butik andaman. Saya cuma bagi contoh kepada 1-2 kes butik-butik andaman. Siapa lagi? Ramai lagi. Ya, tukang gunting rambut, tapi sebenarnya saya tak berapa nak heran sebab gunting rambut ni ramainya warga asing. Saya kontak dengan mereka yang betul-betul rapat dengan jiwa saya. Saya seorang yang suka main besi. Saya seorang yang rapat dengan peniaga-peniaga pasar malam. Saya rapat dengan fotografer, videografer. That's why saya call dia orang. Saya tak nak call aneh. Betul, banyak salon yang dikuasai juga oleh orang-orang kita, orang-orang tempatan. Tapi tuan-tuan kena faham. Sektor gunting rambut banyak dikuasai oleh warga asing. So lantak korang lah, saya peduli apa korang. Tapi bagi mereka yang warga tempatan yang terkesan sangat-sangat ni, banyak sektor yang collapse. Yang collapse gila-gila tuan-tuan. Fotografer wedding, mak andam, segala-gala yang mana yang tak boleh bergerak sekarang ni. Yang dia orang sebenarnya mereka membuat servis yang income dia orang berapa sangat. Pemuzik, ya, solo man. Pemuzik juga menderita. Ini bukan sembang pasal big, pasal tokan-tokan besar. Ini bukan saya bukan sembang pasal orang-orang besar yang ada bisnes macam Alif Syukri tu tak apalah, ataupun Alif Satab, ataupun nama-nama besar macam yang dah menang Raja Lawak, dah menang 5-6 kali, sekali menang dapat 500,000. Okey, dalam akaun dia orang tu mungkin duit banyak, tapi pemuzik jalanan yang selalu buat busking, berapa sangat? Okey, korang kata dia orang boleh buka YouTube channel. Bukan masa yang simple, bukan semudah ABC. Sebut ABC boleh dapat duit. Bukan semudah ABC YouTube channel tu boleh meletup. Tidak. Ramai yang terkesan dengan semua ini tuan-tuan. Malah tukang kasut yang baru nak start bisnes sekarang ni, baru start buka, dia orang dah berani start buka tukang kasut depan kedai, pun dapat income berapa sekarang tuan-tuan. Jadi sebenarnya saya tak nak sentuh semua. Betul. Sektor perhotelan, betul Eliza. Perhotelan pun sama terkesan. Tapi saya nampak masih ada hotel yang boleh beroperasi sebab mereka duduk di bawah package yang cluster import. Tapi tuan-tuan nampak tak berapa banyak hotel yang nak dijual. Ini bukan hanya sektor kecil, juga sektor besar. Tapi saya kena faham. Sektor besar, Tauke hotel dia tak heran lah. Tauke hotel dalam dia punya tabungan dia orang juta lah. Tapi anak-anak buah hotel tu, pekerja-pekerja hotel yang dibuang kerja, yang tak dapat kerja lagi, yang dibuang kerja, yang kena cari kerja lain ataupun terpaksa merempat di rumah, mereka terkesan. Tauke hotel lantak dia orang, jangan sembang bab dia orang lah. Dia orang ni ada akaun, dia orang jual hotel, dia orang boleh jual hotel 300 million.
Saya nampak list hotel yang nak dijual 300 juta, 400 juta. Dia orang dalam akaun dia orang ratusan juta, tuan-tuan. So lantak dia orang. Tapi anak-anak buah dia orang, tuan-tuan, ramai yang terkesan. Ramai yang sangat-sangat terkesan. Orang yang berniaga takoyaki kan, orang yang berniaga Allahu Akbar. Allahu Akbar. So pemandu bas sekolah, betul, Zaidi Samsudin. Pemandu bas sekolah, apa dia orang dapat selama 3 bulan ni? Dah lah dapat sikit sangat, tuan-tuan. Dapat satu orang budak RM100. Kalau ada 10 orang baru RM1,000. Kalau ada habis tinggi pun driver bas sekolah ni dapat sampai RM2,000 ke RM3,000 sebulan. Berapa boleh simpan? Berapa dia orang boleh simpan? Berapa sangat dia orang boleh simpan? Kan? Berapa simpanan dia orang? Tak ada sangat pun. Kalau korang kata tak apa. No. Dia orang memang terkesan gila. Pengusaha kantin sekolah, sampaikan pengusaha kantin sekolah terpaksa mengeluarkan satu SOP. Mereka sanggup buka kantin secara order. Order maksudnya pelajar tak perlu pergi kantin, dia orang order. Dia orang hantar ke kelas. Tapi masalahnya sekolah pun belum buka. Nak order macam mana? Pengusaha kantin. Ramai. Memang ramai lagi yang terkesan sebenarnya. E-hailing dan GrabCar. E-hailing dan GrabCar, okey, dia on kan? Dia orang on. Kan? So, tuan-tuan. Kita minta, kalaulah ada yang mendengar, kalaulah live ni sampai kepada pihak atasan, carilah solusi untuk mereka-mereka yang di bawah-bawah ni. Peniaga hotel lantaklah. Pemilik hotel lantaklah. Tapi pekerja-pekerja dia tu. Pekerja-pekerja mereka. Tapi, tuan-tuan, peniaga-peniaga kecil yang memang macam tadi, macam Pak Su saya tu, dia orang ni, tuan-tuan, dia orang ni income dia orang, buat kata orang macam kais pagi makan pagi, kais petang makan malam, kan? Jadi mungkin mereka ni lebih terkesan. Sampai tadi Abang Ad kata ada yang sudah merancang untuk buat jenayah, ada yang telah merancang untuk menyamun. Korang fikir sendiri, kalau ada anak di rumah 5-6 orang, tak ada income, nak bagi makan macam mana? Fikir sendiri. Baik, saya buka hanya 10 minit. Hanya 10 minit untuk call. Hanya 10 minit untuk call. Dan kalau ada yang nak call, silakan call. Hanya 10 minit. Saya buka segmen call 012-413-3630. Hanya 10 minit. Saya mungkin dapat ambil dalam 3 orang. Silakan untuk call saya. Saiful Ashraf, betul. Peniaga-peniaga nasi lemak tepi jalan. Ramai yang terkesan gila-gila sekarang ni. Sekolah swasta pun terasa kesannya. Tapi sekolah swasta dia orang punya bond, dia orang punya simpanan. Saya percaya kalau yang big business, dia orang punya plan kecemasan. Dia orang mesti ada punya. Dia orang mesti ada. Kan? Tapi yang lain-lain ni. Baik. Ada yang nak call? Azli Manaf, tak boleh tukar siang, ada pasar tani. Betul. Tak apa beza siang dengan malam. Tak tukar buat apa? Tak perlu tukar pun siang ke malam. Maintain je malam, tapi SOP lah. Timing. Baik, siapa-siapa yang nak call silakan. Segmen open call 012-413-3630. Ada siapa yang nak call silakan. Saya buka kepada hanya beberapa call. Kalau ada yang nak call silakan. Saya buka kepada lebih kurang 3 call. Kalau ada, silakan. Pemandu bas sekolah dah petik tadi. Lepas ni cikgu boleh panggil pakar motivasi untuk kita bersedia hadapi hari-hari suram. InsyaAllah. Saya try dapatkan pakar-pakar motivasi. InsyaAllah. Ya, Zubairi Junus, insyaAllah. Ada siapa nak call? Tak ada ke? Nak niaga online pun modal besar. Bukan soal modal. Modal satu hal. Tapi nak dapatkan crowd. Nak dapatkan kepercayaan orang, nak mendapatkan follower tu bukan senang. Nak establish yourself in online business bukan senang. Cakap boleh lah berniaga online. Tanyalah orang yang berniaga online. Is it easy? Adakah mudah bagi mereka? Tak. Okay. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, siapa ni? Os KK. Ya, Os KK. Okey, teruskan Os. Macam ni cikgu. Yes. Saya sebetulnya sebelum saya selama 4 tahun saya di Penang, saya memang nampak lah. Yes. Banyak peniaga masa malam, terutama yang majoriti orang kita lah. Yes. Yang saya pun bersimpati lah dengan dia orang ni. Bersimpati. Tapi persoalannya cikgu, macam contoh kawasan pasar malam yang dibuat
yang dilakukan di tempat terbuka lah, macam tempat letak kereta. Ya, ya. Boleh ke tempat pasar malam tu di apa nama, dipagar ke untuk menghalang macam buka 3 laluan ke macam mana? Boleh. Boleh ke? Boleh. Pagar macam mana pun diorang boleh buat kalau diorang nak buat. Simple je. Diorang boleh buat. Letaklah apa-apa tali panjang ke apa, diorang boleh buat. As long diorang nak buat, diorang boleh buat. Sedangkan Mr. Os, kawasan sebesar Selayang tu diorang boleh buat pagar berduri. Apa masalah nak buat pagar sekeliling pasar malam? Faham. Sedangkan Selayang tu besar, Selayang baru tu besar, diorang boleh buat pagar berduri sampai ke depan-depan rumah orang semua. Apa salahnya nak pagarkan pasar malam? Kan? Tak ada masalah. Betul. Boleh. Saya harap mereka terus dibenarkan meniaga terus ikut. Yes. Betul juga tengok ni. Betul. Okey, Mr. Os. Okey, Alright, thank you. Okay. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright, next caller. Betul. Pagar boleh buat punya, tak ada masalah. SOP boleh buat punya. Kaedah boleh buat. New norm. Buatlah. Kan? Bagi jadi. Yang pentingnya bantu orang-orang bawahan ni. Betul. Os, kalau kau saya bunyi kipas kuat gila. Pinjaman kewangan. Kita bukan mengharapkan pinjaman. Saya bukan mengharapkan. Kita sampai bila nak bagi orang tu pinjam. Tapi kena cari solution. Ya. Jasmine, pinjaman kewangan. Okey, bisnes online kena guna FB dan IG pun kena modal. Betul lah Bu Nawas, kena modal untuk buat iklan. Kalau setakat kita punya wall nak letak iklan, tak laku lah. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya siapa ni? Wan dari Penang. Ya, orang Penang lagi. Tadi pun Penang. Okey, Wan Penang. Teruskan, Wan. Okey, saya nak cakap berkenaan dengan yang kita tadi, ramai golongan-golongan bawah yang hilang pendapatan. Betul. Tapi dari bantuan kerajaan, balik-balik dapat kepada orang yang ada gaji tetap setiap bulan. Setuju. Kenapa tak ditumpukan kepada yang mereka-mereka ni? Setuju. Dan saya tengok golongan ni ramai yang tak dapat. Betul. So, macam saya bekerja sebagai pemuzik 10 masa. Pemuzik Ya, cukup menderita je. Sebab selagi tidak ada jarak bebas, kebebasan jarak, selagi ni kita tak boleh bekerja. Yalah, betul lah. Dia kan bayar rumah, bayar kereta, anak-anak sekolah, makan. Mana nak cari ini cikgu? Yalah, sungguh. Cukup menderita lah. Yalah, ini bagi bantuan. Saya nampak, yalah, kita nak kata macam mana. Kadang-kadang tak menepati kepada golongan yang tepat. Kan? Kadang-kadang, yalah, B40, bukan semua B40 tu susah. Ya, kepada kaki tangan kerja yang dah memang ada gaji bulanan yang penuh dah. Masuk yang kerja swasta. Patutnya bantuan yang 1,600 atau 1,000 berapa pun bagi pada golongan yang macam yang tadi tu, yang golongan bawah. Kerja pasar malam, driver bus, pemuzik. Yes. Banyak lagi. Betul ni, nampak saya tengok komen ni, ada yang kata ada yang sekarang tengah happy beli barang emas. Memanglah, yang mana yang mampu seronok lah. Yang mampu. Yalah. Kan, sebab bayangkan untuk bayar sewa rumah saja. Dah 3 bulan tak bayar. Okey. Macam mana? Ya, kereta okey, kita selamatlah kereta. Sewa rumah lah. Sewa rumah dan benda-benda lain lagi. Tuan rumah dia tak kira. Dia tak kira. Sampai masa. Ada tuan rumah yang simpati. Yes. Yang tak bersimpati sebab tuan rumah pun dah hidup juga. Ya, betul. Kan? Betul. So, kalau boleh kerajaan tolong tengok yang golongan bawah ni lah. Sudah-sudahlah untuk yang atas-atas ni. Yelah, sungguh. Kan? Setuju. Berapa lama lagi kita, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, tak tahu. Dan lagi pemuzik pula. Mereka ni bukan tahu kerja lain macam tu. Saya sangat kenal kawan-kawan saya. Dia tak kira kalau dia ahli seni tu seni kat situ lah. Kedua, diorang mempunyai perasaan yang ingin buat persembahan. Sama macam cikgu kan, kalau seorang wartawan. Walau keadaan macam mana pun, jiwa untuk mencari berita tu tetap ada pada kita kan. Betul. Buat jiwa kita macam suruh saya pergi masuk benda lain, mungkin saya tak boleh buat. Suruh saya pergi jiwa. buat kerja bengkel ke, tak boleh buat saya. Jiwa kita. Anak pemuzik dia pula born to be. Dia telah dilahirkan jadi pemuzik. Dia tak buat macam mana? Betul. Kan, dia dah dilahirkan macam tu.
Itu je lah kepandaian dia ada. Begitu juga pelukis. Suruh buat kerja lain lah tak boleh dah, dia tu pelukis je. Ya. Bukan senang kita nak ubah kan. Yes. Mungkin golongan pemijit ni boleh, ada yang buat Grab, yang boleh simpul-simpul dia boleh buat lah, tapi untuk buat bisnes biasa dia ni macam ni senang. tau. Saya tak nafikan banyak cara lain untuk mencari rezeki. Tak nafikan. Tapi Ya. sekarang dalam keadaan yang emergency macam ni, dengan kerja pun tak ada, dengan so kita modal pun tak ada juga, modal. Yes, modal pun tak ada. Macam mana? Saya pun kadang-kadang mula-mula saya pun antara orang yang mengecam, kata alah korang ni sembanglah, carilah usaha lain. Tapi bila saya fikir balik, betul juga. Kita bukan benda ni berlaku tiba-tiba. Bukan satu, bila kita ubah satu pekerjaan yang lain, pekerjaan yang lain itu bukan semudah itu dia akan kita boleh mendapat pendapatan untuk cover bulanan kita. Dia akan makan masa juga dan perlukan modal. Lepas tu bukannya semua yang kita buat dalam COD ke apa pun bukan dia terus boleh maju. Betul. Okey, Cik Wan, saya rasa mungkin itu dulu. Ya, cikgu. Yes, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Wan. Assalamualaikum. Baik. Okey, saya tutup segmen call. No more call sebab masa pun dah berapa dah ni. Alright, baik tuan-tuan. Saya pasang balik. Okey, alright. Okeylah tuan-tuan. Saya kira untuk setakat itu dulu pada malam ni tuan-tuan. Apa pun sebagai recap kepada apa yang saya dah ceritakan daripada awal, hampir 2 jam, dah 2 jam ni. Cuma saya mengajak jika mereka yang bersama dengan saya malam ni adalah berkaitan dengan, saya percaya live saya ni kadang-kadang ditonton juga oleh mereka yang di atas ataupun mereka yang berkenaan. Perhalusilah masalah mereka ini. Rintihan dia orang ni bukan rintihan yang biasa-biasa. Rintihan mereka ni adalah rintihan yang mereka telah lalui selama 3 bulan. 3 bulan yang panjang bagi mereka. 3 bulan yang menderita bagi mereka. Korang boleh bayangkan kalau mereka ni ada anak-anak kecil yang memerlukan susu, memerlukan pampers, memerlukan macam-macam lah. Budak-budak dia orang tak tanya pun, ayah tak kerja kenapa? Ada anak-anak yang mungkin yang tak boleh bercakap, yang tak boleh lagi meluahkan apa-apa, tak memahami pun apa yang dirasai. Jadi mereka ni mungkin sedang berdepan dengan situasi yang sangat-sangat getir pada tempoh ini. Jadi kita berdoa, kita minta kepada mereka yang dapat menyampaikan mesej ini, carilah satu solusi segera bagi menangani masalah yang melanda mereka yang sedang berdepan dengan situasi sebegini. Ini bukan untuk saya. Saya masih bergaji. Ini bukan untuk mereka yang semua yang sedang menonton, yang mungkin sedang hidup dengan keadaan yang selesa ataupun hidup dalam keadaan yang tidak ada masalah. Tapi ini suara saya, suara masyarakat, suara rakyat kepada mereka yang di atas untuk menilai dan memerhati apa yang sedang dirasai oleh mereka yang call tadi. Mereka yang sedang melalui apa yang dialami. Mereka sedang melalui apa yang mereka sedang bebani sekarang ni. Yang mereka amat terbeban sekarang ni, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, akhir kalam dari saya, wadah pencerita ialah wadah penyampai apa yang sedang dilalui oleh mereka yang di bawah. Jadi semoga pencerita dapat menyampaikan di atas dan semoga suara hari ini sampai kepada pihak yang berkenaan. Jika PKP ditamatkan pada 9 Jun, semoga 10 Jun membuka sinar baru buat mereka yang sedang menderita. Assalamualaikum dan jumpa lagi hari Rabu ini dengan tajuk yang baru. InsyaAllah terus support dan terus support. Apapun, last but not least, tolong saya, ini page baru, jangan lupa share live ini untuk manfaat kepada semua. Bermula minggu hadapan, kita akan buat, siapa yang share paling banyak akan dapat hadiah. Ada hadiah misteri. Ada hadiah misteri setiap kali live. Bukan sekali-sekala tak. Setiap kali live ada hadiah misteri buat mereka yang share. Dan hadiah misteri ini hanya untuk sebagai hadiah saja. Tidak boleh dibeli. Takkan dijual. Tidak akan dijual. Hanya eksklusif kepada mereka yang share live setiap hari. Bagi mereka yang sedang menonton, dekat tajuk live ada link Telegram. Boleh tekan link itu dan join grup Telegram kita orang untuk sharing
sharing dan berkongsi apa saja yang korang nak share atau korang nak kita bawa dalam live pada setiap Isnin, Rabu dan Sabtu. Assalamualaikum dan semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Salam pencerita. Okey. Follow pencerita, support pencerita dan jangan lupa bersama dengan semua platform anda pencerita. Terbaik.